maka pokok kita semua pun dah perayaan yang amat besar lagi pula amat hebat pada tahun ni, daripada pemuda-pemudi, daripada orang-orang tua kita di kawasan petani, kita boleh tengok oleh ke tempat kita ni besar dah masalah ziarah kubur, yakni pada hari raya ni. Raya ni dah kita raya hari Sabtu baru ni, Sabtu, Ahad, Nasna, 3 hari lah kita permulaan raya ni. Raya ni sungguh tu sungguh kita kata di dalam hadis tu tak ada. Hadis tu ada 2 raya ya. Raya dalam dunia ni ada Aidani, 2 raya. Raya pertama Aidul Fitri, dikatakan raya puasa. Selepas pada kita puasa sebulan, maka kita buat perayaan dikatakan raya ba'da Ramadan, ataupun raya selepas daripada kita puasa cukupnya sebulan, lepas pada kita tengokkan anak bulan, dikatakan raya Aidul Fitri. Yang kedua dikatakan raya apa? Raya Aidul Adha, yakni raya kita nak gerbang. Hak Tuhan kata fasalli li rabbika wanhar, maka hendak semaya lah oleh kamu dan hendak bergerbang oleh kamu selepas daripada semaya raya. Raya sungguh di dalam Islam dititahkan pada hijrah yang kedua selepas daripada Nabi sallallahu alaihi wasallam hijrah daripada kota Mekah mari kepada kota Madinah. Ini kita royak kita duk raya-raya ni, kita ada asbab kita. Ada orang panggil, ada tarikh mari kita, ataupun ada tasyrik kita, ada masalah syarak daripada Allah ke semata-mata kita lepas puasa kita raya begitu. Dah. Ni Allah Subhanahu wa taala sebut di dalam Quran dan hadis Nabi pun ada sebut, dititahkan masalah disyarakkan akan perayaan Aidul Fitri wa Aidul Adha, ialah diperintahkan pada tahun yang kedua ba'da sanat ba'dal hijrah, yakni selepas pada hijrah Nabi daripada kota Mekah mari pada kota Madinah. Maka Allah Subhanahu wa taala titah pada Nabi sallallahu alaihi wasallam perayaan selepas daripada berpuasa. Adapun dah raya ni hak ni hak kita ya. Dah sungguh raya ni Nabi tak ada sebut. Nabi suruh puasa ya. Selepas daripada kita raya puasa, lepas tu Nabi suruh iring pula ni hari. Lepas pada ni hari kita puasa, maka kita panggil raya ni. Hak ni panggilan. Ini luah mah kita, ini bahasa mah kita. Tapi di dalam hadis tak ada sebut kata Idul Sittin min Syawal, yakni raya ni daripada bulan Syawal ni tak ada. Hak ni tak ada di dalam hadis, hak ni tak ada sebut di dalam Al-Quran. Bahkan benda ni orang panggil labuk mah kita apabila puasa ni hari, lepas pada tu di tani kita pakat tebah kubur belum pada tu, lepas pada raya ni dah, maka raya ni lepas pada puak kita semaya tasbih, maka puak kita pun pakat di perayaan di kubur-kubur. Maka amun nak selisih ni sikit ibu bapa yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka kalau ke di mah kita ni raya ni kadang-kadang di kampung maya sunat tasbih malam raya. Malam raya ni tu buat kita semaya sunat tasbih. Dan setengah-setengah buat kita tu semaya tasbih pagi raya. Ni yang panggil masalah duk timbulkan bermasalah di tempat-tempat kita dia mau kata buatkan masalah maya tasbih tu mitnah di mana. Ni sungguh tinya dah buat apa kita nak tahu kok usaha kita ni. Hak kita dah buat mari itu kita buat dengan gamuk-gamuk kau lah kawan. Ibu apa? Masalah semaya tasbih. Kemudian Nabi kata sebesar-besar daripada alamat ataupun tanda bagi seorang yang beragama, orang ini dia boleh mengijarkan sunat tasbih. Ibu apa? Dan hadirin hadirat yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, hari raya ni kita semayan raya ni tu dah. Raya ni ya tak ada sunat semaya. Adapun raya Idul Fitri sunat semaya salli sunnata Idul Fitri rakaataini. Lepas pada takbiratul ihram, maka sunat kita takbir iring takbiratul ihram 7 kali rakaat yang pertama dan pula 5 kali lepas pada takbiratul ihram dah. Lepas pada takbir qiyam tu 5 kali rakaat kedua. Maka raya ni diiring apa? Raya puasa disunat kita semaya raya puasa. Ada raya ni golek ke tempat-tempat kita taning gala naratiwak ni golek ke orang tua-tua kita dan tok guru kita tu dia iring ataupun dia buat pada malam raya ni ataupun hari raya ni semaya sunat tasbih. Tapi sungguh dalam hadis tak ada ayat buat apa. Tapi kita nak perjelas sini sikit.
minta kita dengar. Kerana ada orang duk rak, ada orang duk tik, ada orang duk galak, ada orang duk sekak masalah ni. Masalah ni ada orang duk sekak. Buat rana sunat tasbih pada hari raya ni ataupun malam raya ni. Amal nak cerita sikit. Kerana potok guru kita buat semaya raya ni semaya tasbih. Malam sunat ni kita tak tahu tak? Kalau kita buat tasbih malam raya ni, maka sunat buat 2 salat. 2 rakaat, lepas tu 1 salat. Buat 2 rakaat, 1 salat. Lepas tu cara tasbih kita tahu belakang dah. Ya banyak kaifiat, ya banyak cara-cara. Cara yang pertama selepas pada kita usalli sunnat tasbih rak'ataini ataupun arba'at takbirat. Kalau kita buat malam, sunat kita buat 2 salat, 1 rakaat, lepas tu 2 salat pula 1 rakaat, mana 4 rakaat 2 salat. Kemudian cara kaifiat kita buat ada setengah daripada kaifiat selepas pada kita wisadah takbiratul ihram dalam sunat tasbih. Kita baca Fatihah, baca doa iftitah, baca Fatihah, lepas tu baca Alhaakumut Takasur, lepas tu kita iring dengan tasbih 15 kali ketika kira subhanallah walhamdulillah wa la ilaha illallah wallahu akbar 15 kali ketika kira, dan 10 kali ketika rafa', dan 10 kali ketika i'tidal, dan 10 kali ketika sujud pertama, baca 10 kali pula ketika antara 2 sujud, dan pula sujud yang kedua 10 kali, nak naik nak naik pada kira, duduk di situ istirahat 10 kali. Bermakna kata di dalam tiap-tiap rakaat kita kena dapat tasbih 75 kali. 2 rakaat kita kena boleh 150 kali. Bermakna 4 rakaat kita kena boleh 300 tasbih. Karena dia apa kita tak buat ni kita jelas dah. Ibu apa? Ni mana jelas? Nak masuk kita dengan masuk dalam duduk luar-luar tu masuk dalam takut tupang dah. Dengar tu royak tu tupang makan bulu, kita klik royak rumah tupang boleh makan. Pakai klik mulai tupang sung lagu tu sung sekarang panggil ni buat dusun tawa ni. Ada hamba dulu. Nah tu guru buka pondok la ilaha illallah. Amo tu royak pondok ni dekat hamba. Pondok tu nama pondok la ilaha illallah. Ada satu pondok nama la ilaha illallah. Tu yang ngaji pelik sikit. Yang ngajar mula-mula tak ada apa lagi, ngajar lama ke lama suruh anak murid sana ikat tupah kat semula dari pondok. Semula tupah dari pondok tu kat tua kat ni akak main anak uklik bi. Tupah oleh makan. Tupah semula dari mata Allah supaya habis hayal kampung. Ikat tupah semula. Kita takut ni orang dusun tawa ni dengar tahu apa ayat tupah makan bulu pun kita ayat tu esok kita pakai mula tupah. Dah, tinggal masuk dekat sikit dah. Sebab tu pak ceramah lah ni tu. Kita naknya ceramah di hari ni kita tak segak ceramah ke ramah, semata ramah. Tapi nak dengar sini kita buka telinga, buka mata, buka hati. Patut dengar malam ni hak boleh ambil klik wa amal. Hak tu yang Baba Fikri nak di hari ni, orang dengar ceramah dan boleh wa amal. Bukan dengar tu supaya ya klik ada boleh buat tidur juga gapo boleh apa? Orang malah kawan kecing tiga. Ada nak juga. Dan sebab hari ini kita pentingnya kita turun kepada tempat-tempat, kita nak kepada ahli kampung kita ada perubahan. Ada perubahan sama ada perubahan di dalam masyarakat, sama ada perubahan di dalam rumah tangga. Ada perubahan di dalam kampung, ada perubahan kepada daripada min tiqalin ila tiqawa, min halin ila halin akhar, yakni berpindah daripada satu kalakuan pergi pada kalakuan yang lain. Misalnya dulu kampung dusun tawa ni, dulu orang tak mai Jumaat, tapi satu hari selepas pada Bapa Fikri mai ceramah, orang ramai pergi Jumaat. Dulu orang tak wahai ngaji, lepas wadah ni orang wahai ngaji. Dulu orang tak wahai dengar, lah ni orang wahai dengar. Ini maksud yang saya dan mari ceramah pada malam ni. Ibu bapa yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Kita nak di hari ini perubahan di antara sangkum kita, di antara masyarakat kita, di antara anak-anak kampung kita, di antara anak-anak muda kita. Ibu bapa yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Di hari ini kita nak perubahan daripada tak baik kepada baik, daripada tak molek kepada molek, daripada comel terlebih comel.
arah daripada Al-Hasan ilal Ahsan, daripada yang molek terlebih bomel lagi. Dulu kita tak wahi masjid, lah ni kita kau wahi masjid. Dulu kita tak pernah kelubung kena kain tahpala, lah ni kita kena berubah pada kelubung kain tahpala. Dulu kita tak biasa pakai piyah, di hari ni kita nak berubah pada raya yang baru ini, tahun yang baru ini kita nak buat piyah, kita nak jadi orang juruh, nak jadi orang yang dikasih oleh Allah Subhanahu wa taala. Ibu bapa yang dirahmati, masalah semaya tasbih, kenapa tok guru kita letak pada malam hari raya ni ataupun pada hari raya ni? Kalau buat malam sunat kita buat 4 salat ke apa? 4 rakaat 2 salat. Kalau kita buat sehari, yakni buat 1 salat 4 rakaat 1 salat. Kalau Nabi sallallahu alaihi wasallam nak ayat kata semaya sunat tasbih ini satu perkara yang besar daripada agama Islam. Daripada satu perkara yang besar daripada agama Islam, kama dia ini orang panggil satu perkara yang besar. Patu Nabi kata kalau mu tak boleh buat sehari sekali, membuatlah seminggu sekali sunat tasbih. Kalau mu tak boleh buat seminggu sekali, membuatlah sebulan sekali. Kalau mu tak boleh buat sebulan sekali, membuatlah setahun sekali sunat tasbih. Kalau mu tak boleh buat setahun sekali, membuatlah seumur hidupmu tu sekali. Nak royak kata sunat tasbih ini satu perkara yang amat-amat besar di sisi Nabi dan di sisi Allah Subhanahu wa taala, dan pula daripada agama ini satu perkara yang amat-amat besar. Bermakna kata orang yang boleh tunaikan semaya sunat tasbih, bermakna kata orang ni boleh tunaikan satu perkara daripada agama sangat-sangat besar dan sangat-sangat agung. Dan patut orang boleh buat tasbih ni bukan orang biasa. Patut kita mai letak di hari raya. Letak di hari raya. Kenapa? Kerana orang kampung setengah-setengah dia tak pandai, dia tak reti. Patut kalau tok guru tak buat contoh, kalau tok email tak buat contoh, kalau orang ngaji tak buat contoh, patut orang kampung biasa ngaji sikit-sikit, dia nak buat tasbih tak boleh, dia tak pandai. Sebab tu tok guru heret, tok email heret supaya nak buat orang kampung tu boleh semaya ratik tasbih, boleh buat tasbih ratik. Kenapa? Kerana benda yang besar, satu perkara amrun azimun, ialah satu perkara yang amat besar daripada pekerjaan agama, sangat-sangat besar. Lepas tu dia mau tanya kita, semaya sunat tasbih, sunat jemaah ke tak sunat jemaah? Hak sini lain cara. Lalu dia mau tanya kita nak jawab molek ni, takut buat kita sendiri jadi geleding, takut buat kita sendiri jadi nak upah tak boleh. Sunat tasbih tak sunat dijemaahkan, tak semacam semaya sunat tarawih. Sunat tarawih sunat dijemaah dan sunat semaya ramai-ramai. Kemudian sunat tarawih Nabi ada sebut sunat disemayakan di dalam bulan Ramadan, serta disunat kita semaya dengan keadaan berjamaah. Adapun semaya tasbih sungguh satu perkara daripada perkara yang terbesar di dalam agama, tapi tak disunatkan semaya jemaah. Lepas tu dia mau buat jemaah juga. Ini sebagai tok-tok guru kita dan orang-orang di tempat kita nak wi orang kampung kita jadi biasa boleh buat gatik tasbih ni. Itu yang amal nak wi penjelasan. Kalau tok dala kita Haji Abdul Rahman bin Al-Arsyadi, ni mula tok rumah biasa cerita ni, mula Haji Husin kita di dala, mula tok guru kita Haji Abdul Rahman bin Al-Arsyadi ni tasbih nak nahri. Tasbih sebab tutup dala ya berkat kan kata dia mau nak pukul ramai ya tak lekat. Duk tak kuda satu hari melobor biasa cerita pada puak mau duk pondok dulu. Kemudian hari tu dia mau nak buat pospok dia mau tahu babo tak leh lah nak buat pospok, kena pukul ramai lah. Sebab dulu ya pakai ramai tepek di pospok. Pada mau kata nak pukul ramai tu dala ya tak sing pukul ramai. Pada mau pun curi pukul dia duk tak kuda nampak kuda saja tu tak nampak. Kerana berkat barakah orang dulu. Amalan tu dalam tasbih nak hari, nak malam. Dia biasa cerita amalan dia duduk dengan Allah Taala daripada pukul 3 sampai pukul 7 pagi. Hak ni dia duduk dengan Allah.
Ya duduk dengan manusia ambil daripada pukul 7, pukul 8 sampai petang. Ni ya duduk dengan manusia. Ini muamalah ma'an nas. Ni dia bergaul dengan manusia, yang ni daripada pukul 7 pagi, pukul 8, pukul 9, pukul 12 sampai petang. Ini muamalah ma'an nas. Dia bergaul dengan manusia. Adapun dia bergaul dengan Allah daripada jam pukul 2 malam, pukul 3, pukul 4, pukul 5, pukul ni, hak dia bergaul dengan Allah. Maka amalan dia tasbih setiap hari. Tahajud tak ada nak kecek berapa. Amalan tu dalam kita Quran 7 hari. Selawat tawaf ali duk mulut. Lepas tu tahajud tak tinggal. Tasbih setiap hari. Kamadin belum pada yang nak ngajar ti baca selawat tawaf ali tu dulu. Dan mau tanya kata kenapa boleh dia tu berkat. Dia warok kali dia mai di kampung dusun Tawa. Kalau dia mau padah dia mai hajat. Dia mau padah naik rumah baru. Kalau rumah baru ni tangga jatuh tino naik ikut tula. Naik tangga tula. Dia pakai paling punggung naik kuda dia paling klik dia tak mari jijak dah rumah ni sampai ke bila. Ini amalan tu dalam. Ini sebab keberkatan orang tua-tua kita dulu. Ini sebab berkat orang tok nenek dan tok guru kita di petani. Sebab apa? Kalau di rumah kita tangga naik tula, orang jatuh pun naik koning, lelaki pun naik koning, orang tino pun naik koning, maka dia akan naik kuda dia paling kelik. Rumah ni dia tak mari sampai bila dah. Ini berapa? Kita nak ubah ni, nak ubah dalam kampung dusun Tawa ni. Daripada tak rajin jemaah, nak rajin jemaah. Daripada rajin kita kau rajin lagi. Dulu kita tak pernah sedekah, hidup isyak kita nak hidup isyak. Dulu kita tak pernah baca surah Tabah belum tidur, hari ni kita nak baca surah Tabah raya baru. Dah, amalan kita ni kita kena berubah. Kamar dia ibu bapa yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, kita pun hidup amalan kita. Kita tengok contoh-contoh tok guru kita ni amalan kuat aja. Sebab tu dia mau berkat, pada mau patah. Tak suka kita learning, kita makan ikut dah. Ikut makan kedah pun makan, gapo pun makan. Kalau kita tengok mulah tok jiraning di gapo? Di kebunnya dah. Mulah tok jiraning. Sebab apa? Fak kita nak oyak orang berkat. Lepas tu nak oyak tegana tepa dia mau kata gapo jadi menot tu. Dia mau akak tangi nak beg nak jadi beg tu. Dia mau nak gapo tu heavy lagu tu. Sebab apa? Sebab dia mau patah. Mulah tok jiraning kebunnya. Apabila kalau dia nak turun beli dah, nak beli barang. Kalau tu kedai siye ataupun kedai Cina, dia tak beli sama sekali. Dia patah dapat tarat tu. Duit dia ni, dia tak pergi beli kedai orang siye, dia tak pergi beli kedai-kedai orang yang bukan Islam. Dia tak beli sama sekali. Pada mau tanya, ya kawan, ya tuan guru, ya beji. Kenapa boleh beji tak belikan kedai orang siye? Sebab apa tak beli kedai orang Cina, tak beli kedai orang kafir? Dia kata mung kalau nak wi jerak le amalan mung, kalau mu nak wi derah serah dalam tahajud mung, di dalam selawat mung, di dalam Quran mung, di dalam sembahyang mung kena patah beli di kedai-kedai orang sia. Ibu bapa yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, lah ni dak cari keberkatan. Lah ni dak cari nak buat mana di kampung kita tenang. Nak buat lagu mana Allah Taala tarik sakinah minallah wa anzalallahu sakinatahu. Nawi Allah Taala tu sakinah, turun ketenangan di dalam kampung kita. Bukan semata mik ceramah, kita mai dengar patut klik pakai ya, klik di rumah bukan. Kita nak buat lagu mana kampung kita, nawi Allah Subhanahu wa taala wa turunkan rahmat, buka pintu rahmat. Orang kampung kita pakak bertani, orang kampung kita pakak suka, klik ni pakak suka, anak jadi berjuru, hak tak berjuru jadi berjuru, hak tak molek jadi molek, hak lekat ketung boleh berhenti ketung, hak lekat barang boleh berhenti barang, hak karut boleh jadi berjuru. Nak buat lagu mana? Ini perlu pada orang tua, perlu kepada ahli kampung semua kena mikir dari ini. Kita nak ubahkan nasib kita. Tuhan kata dah, innallah la yughayyiru ma biqaumin hatta yughayyiru ma bi anfusihim. Allah Subhanahu wa taala tidak mengubahkan nasib-nasib kamu, habuai kamu, kebaikan kamu. Allah Taala tidak mengubah hatta yughayyiru ma bi anfusihim, hingga kamu sendiri mengubahkan nasib kamu sendiri. Ibu bapa dirahmati Allah, hadirin hadirat, siapa dia ubah nasib? Kita. Anak kita, hari ni kita ada kecek marah dengan saudara kita. Dia kata, bapa, amo nak pergi mau bapa. Kita nak pergi berkupas. Beh. Dia kata, amo ni silap teruk. Dia kata, silap berkupas.
Dia kata masa dulu ambo duit tak ada. Ambo kena masuk Malaysia. Ambo kena pergi kerja Malaysia, lepas anak duduk rumah. Ambo dosa, duit tak ada, kena kerja Malaysia. Apabila kerja Malaysia, anak duk ngatuk dengan tok cik rumah. Maka tok cik dengan tok ya lepas. Ikut tok anak dia je saya cucu. Ikut anak dia buat baik mana, anak dia tok sis mayat, anak dia tok sis ngaji lepas. Akhir-akhir anak dia sudi punah dekat balik. Dia teriak dapat ambo kemarin. Dia kata bapa, ambo silap, ambo salah. Ambo bela anak ni ambo tak ada. Tak ada nak wi agama, tak ada nak wi Quran, tak ada nak wi hadis dia. Sebab ni anak ambo punah. Ambo dah buat benda. Hani kita fikir bapa. Ada ni dalam kampung dusun Tawar anak masalah. Anak muskilah. Anak tak dengar kata. Anak tak semaya. Anak lekat barang. Kita pening. Karena dia buku seni, bukan duduk di duit. Bukan duduk di rumah besar, bukan duduk di kereta besar. Kita masalah seni, ya duduk di hati yang Allah Ta'ala buat turun. Apabila anak kita soleh, anak kita jadi baik, anak kita jadi berjurus, sinilah tempat kita seni. Bukan duit banyak. Cuba tanya orang duit banyak, tak seni. Serapuk lah. Serapuk. Siapa lah? Anak tak berjurus. Kadang-kadang kita kata apa anak bini dah tak dengar kita. Duk main barang tak ada berhenti. Lekat barang duk main koleh hutan. Kita seni hati tak? Tak seni hati. Tidur tak jenera. Sebab apa? Bukan anak tak reti. Anak tak jadi soleh. Hak ni kita serabut sekali. Sebab apa ibu apa? Dah. Hari ni patut amak nak royak sikit kepada ibu apa. Dah. Jadi ada bertanya pun banyak. Hari ni pun banyak duk mari pun banyak. Dah. Pamo pun tak ada royak lagi kata dah. Kini pun ramah, hak mari rumah pun ramah. Kini pun tak ada buka lagi. Patut nak beri nyata di dalam esok ni. Dah, patut dengar sini, patut dengar lagi-lagi daripada peminat-peminat kita semua dah. Hak yang nak pergi dah. Ada tanya bapa wak bila? Dah bapa wak bila? Kita tak ada wak lagi. Tak ada ubat lagi, tak ada buka lagi. Dah, hak duk mari sini deret-deret, amu tak ada wak lagi. Lah ni panha banyak anak tak reti. Panha banyak anak tak dengar kata. Panha lagi setengah daripadanya dah. Masya-Allah rumah tangga tak seni. Ada morning terang terus kepada ambo mari dulu tu duk teriak. Bapa nak buat go mana kita nak duk tak leh, tidur tak leh, makan tak leh. Ani duk tu masuk ke ambo. Patut mau nak ayat tepah dah ni pada ibu bapa hok nak gi. Dah. Nak gi tu minta tengok di dalam Facebook kita lah. Kalau Facebook kita taleng dah kata kita buat gi boleh. Dah. Hak sengah-sengah nak gi teraman tu. Hak kawasan ni duk gi tu. Dah. Nak royak belah-belah takut gi nyanyo ya pada gi gini mau tak buat ni. Dia mau gi marai pun mau tak buat. Esok gi pun mau tak buat, mau tak buka lagi. Sebab pondok kita baru kata. Nah. Gitulah ibu bapa nak royak sikit sebanyak kalau nak gi nanti lepas pada ni. Lepas dah mau buka, siapa dia nak gi minta tolong ke apa, insya-Allah kita tolong. Di hari ni kita pakat tolong gi mari. Ta'awanu 'alal birri wat taqwa wa la ta'awanu 'alal ismi wal udwan. Tolong menolong kita di atas kebajikan dan pula jangan tolong menolong kita di atas kejahatan dan berdosa. Hari ni daripada pemuda, daripada pemudi, daripada ahli kampung, daripada ketua kampung tu Imit, tu Ratib, tu Bila, daripada semua, daripada ahli kampung tu orang, ketua-ketua kampung semua pakat fikir nak beli tanah sini. Ni tanah lebih kurang seral lebih okey. Duk kecek dengan tu Imit, duk kecek dengan Fok Kamakan, tanah sini 250,000. Dah kan? Kita nak buat khairat, kita buat kita kalau pakat Dusun Tawar ni tak ada kena orang luar ni. Tak ada kena orang luar. 250,000 ni barang tak banyak. Barang tak banyak. Patut orang Dusun Tawar kamu duk tanya pemimpin kat ni daripada Tok Bila orang dia ratus lebih. Patut kalau sekut 2 kok seorang patut campur luar tak banyak. 250 tak banyak. Amo wak sejak sutil lebih 3 juta 4 juta orang. Tak ada wak keduri, tak ada panggil orang, tak ada panggil orang kampung luar, tak ada panggil tok kedai mana. Nayuk motor tu nayuk motor, amo wak seorang amo sejak mo 4 juta lebih, mo tak ada makan apa. Tak ada keduri, tak ada wak makan, tapi dengan usaha kita, dengan tok pakai, jalan makluk gapo itu ni setiap tahun sebulan sekali, pasti kita doa dengan Allah Taala wi sebanyak-banyak. Dan wi sebanyak-banyak. Ibu apa? Amo rasa tanah seral lebih ni kalau orang kampung Dusun Tawar Sultan jalan sungguh. Amo rasa tanya hari ni. Amo wani jamin tanya kalau misalnya orang mulut masing-masing kecek sikit dah. InsyaAllah orang mulut masing-masing kecek sikit. Orang bisa-bisa sikit kecek kata ni tanah ni nak buatnya pada tadika. Kalau sejak duduk sana, patut dah tadika pun duduk sana. Jadi tadika tu tak ada pada.
Kamar dia tak ada padai, mari beli nak buat padai sini tanah seral lebih. Lepas tu 250,000 ni tak banyak ni. Kalau orang kampung Dusun Tawas satu stokor sungguh wa'tasimu bihablillah hijami awala tafarraqu, dan apabila bersatu dan berstokor dan berpegang teguh oleh orang di sini dengan agama Allah, lepas tu jangan duk pecah belah. Jangan mung lagu tu ku lagu ni mung pesing tu macam ni ani foto email ni foto khotik di foto kawan. Kalau lagu ni pakai tak jadi. Kata 120, 250, nak boleh 50,000 pun sakit kalau fok kita tak stokor. Amo boleh royak berapa? Amo duk kerja ni banyak juta dah, puluh-puluh juta. Tapi amo kerja ngatuk wakil ya. Tapi amo kerja ngatuk wakil ni pun amo boleh puluh-puluh juta dah. Wak sejik 2, 3, 4 juta tu amo sore ya. Amo tak ada kecek dengan ayuk, tak ada kecek dengan apa ni. Tapi kita usaha, kita doa, lepas tu kita kecek dengan fak kita kecek keluar, kecek dengan orang-orang yang ada, dapat kemampuan kepada orang yang bisa-bisa. InsyaAllah 250 hamba rasa sikit ni. Di segi ma ni rasa sikit sangat. 250 dengan sini ada Tok Ime, di sini ada Tok Khotib, di sini ada Tok Nebel, sini ada Porosa, sini ada Pucuai, sini ada kawasan Ayuk. Tak banyak. Kemudian kita pun tahu dah kata hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam. Nabi katanya iza mata ibnu Adam in qata'a amaluhu illa min salasin sadaqatin jariyatin wa ilmin yuntafa'u bihi wa waladin salihin yad'u lahu aw kama qala. Bapa yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ni hadis amak kecek malam ni. Lepas tu dia tak ada boning dalam lain semua ni masalah Malik Banci ni. Baru dia mau kecek sikit jabak, mau kecek masa setengah jam ataupun 15 minit. Hak tadika di masalah masjid jabak tu mau kecek setengah jam. Tadika tu buatnya habis 10 juta, lekat hotel juta lebih. Lepas tu ambo yak dah kalau foto email nak mau kecek lepas dah mau ngajar je jabak, minta foto email nak duduk di belakang mau belakang. Tok Ime, Tok Khotib, Tok Bila, Pucuai semua main duduk tepi emo. Lepas tu dia mau beri kenyataan. Tarikan ni lekat hotelnya ana lagi. Tarikan ni perlunya ana lagi. Amo kecek setengah jam, orang masuk 200,000, lepas tu witangnya 200,000 lebih. Makna kata hari mau kecek tu boleh 500,000 lebih. Sebab tu kita perlu kepada orang sini. Orang di Dusun Tawas ni kalau sebenar-benar betul dengan Allah, ikhlas dengan Allah, patut orang sini stokor dan rapik dan kemakau seperti ayat kata wa'tasimu bihablillah hijami'an wa la tafarraqu, dan berpegang teguh kamu dengan talian Allah, yakni dengan agama yang diserupakan akan dia dengan talian. Kamu jangan berpecah belah. Buku duit di hari ni berapa? Ya ada orang kaya, ya ada orang seni, ya ada orang lebih. Tapi orang lebih tu dia nak wisap. Tu tahti fok kita ni. Tahti fok kita buat apa? Amak kecek di jabak lu mau ngajar kalau buku sedekah ni dah. Mau turun ngajar 4 star tu. Fok-fok makan itu berapa? 200,000 dah ni. 200,000. Amak ngajar ni pukul 9.30 sampai pukul 11. Turun 4 tu belah-belah makan nasi buat kawan-kawan Allah duit 200,000 apa. Bapa kecil buat sedekah saat ni tu fok kasihan, fok hak duit lebih-lebih mari wi dah kepada kawan makan 200,000. Nak kali kita ngaji minggu-minggu ni ada 50,000, ada 30,000, ada 40,000, ada 10,000. Padahal kita ramai ada orang ada duit ni. Bukan orang Dusun Tawas tak ada duit belakang. Pak baru ni amo pergi kecek di masalah mana di Jabak di kampung balik. Amo kecek ceramah buku Iza mata ibnu Adam in qata'a amalu. Apabila mati seorang anak Adam tidak tertinggal dan terputus daripadanya oleh pahala amalan. In qata'a amaluhu, terputus amalan dan pahala-pahala amalan. Hari yang mati, yang nak baca Quran tak boleh dah. Hari yang nak mati nak takbir Allahu Akbar tak boleh dah. Hari yang mati nak main dengan ceramah tak boleh dengar dah. Hari mati nak baca Quran Bismillahirrahmanirrahim. Inna anzalnahu fi lailatul qadr wa ma adraka ma lailatul qadr. Orang mati boleh baca Quran, orang mati boleh semaya, orang mati boleh sedekah, orang mati boleh kata la ilaha illallah, tak boleh kata dah. Nak kata la ni
Nak semaya learning. Nak baca Quran learning. Nak zikir learning. Nak sedekah learning. Nanti mati dulu. Dah bila mu mati mu tak ada boleh buat apa dah. Mu nak semaya pun tak boleh. Tubuh mu sendiri mu nak buat tak ada. Orang nak tenang, orang nak sepak, orang nak tak dalam ke, orang nak tak dalam ikut dia mau buat dah. Tika ni. Kita kena fikir bahawa ketika kita duk hidup ni, ketika kita duk nyawa ni, ketika kita ada berdapah ni, apa yang kita kena buat? Ya Allah Ta'ala, masa lagi ni boleh mengucap la ilaha illallah, boleh kata subhanallah, boleh baca Quran bismillahirrahmanirrahim, qul huwallahu ahad Allahus samad. Ada ketika ni mek duit lah pakai gibuh lah batin, mek duit mari nak khairat pada tanah sejik, tanah tarika. Hak ni kita boleh buat. Tak sadar tunggu anak tak sah nak tunggu anak. Fak ada duit, tak sah tunggu. Anak kita nak jadi baik mana? Anak kita nak balas buku pusaka. Tah majlis, duk taca, duk bergawah, duk bergodek, duk bertibuk tah majlis. Buku harta. Lah ni majlis ialah ada sedadu, tak sedadu. Kenapa? Amo tanya sedadu di majlis. Sebab apa fak demo boleh hidup majlis? Ya tahu apa tak leh lah ni. Fok hak nak buku cerah tangga, buku balah, buku pusaka, buku dia. Siapa betapa atas majlis tok kodi lagi tak pakai. Kena make dah fok sedadu mai hidup di majlis untuk kata depa bila kasar-kasar make garing warna ikat je berhenti. Balah. Gagari yo. Patu di hari ni buat apa? Kita nak buat gapo kita fikir we molek-molek. Amo kecek baru ni di kampung balik mau kecek ceramah 2 jam. Sejik dekat hotel, dekat-dekat sejuta ke sejuta lebih. Lepas ada mau kecek tak hanya hari, tuai hotel tu. Hak ribu hotel sejik 700,000. Yang kata hari ni Tek Meh, hotel hak mo saat ni 700,000. Hak nah, masjid lekat, amo pakai heboh, amo pakai sedekah kepada masjid 700,000. Tapi tak seroyak demo lah pia-pia yang beri sedekah kepada masjid ni. Masjid lekat hotel sejuta, hak ya 700,000. Lepas pada ambo ceramah ni, dia kata gini Tek Meh, hotel hak sejik lekat ambo 700,000, ambo pakai heboh sejik, ambo pakai sedekah pada masjid. Ambo tak say dah. Tapi Tek Meh jangan duk royak demo lah, kata pia-pia bui tu. Apa ambo nak wisi ni orang kampung Sotawah ada duit tu, malam ni gi bising dengan Tek Meh sejaknya. Tek Meh tak apa ambo 1,000. Nak lagu tu? Fak ada duit lebih. Tek Meh amo minta lah 1,000 bayar kau tanah ni. Hei, fak balik baru ni, fak tokel kadang amo 300,000, amo 100,000, amo 50,000 untuk nak buat dah. Buat apa? Ni, nak beli mozek, nak beli kredit, nak beli hinkat hak sejak ni 100-200,000, fak kaya-kaya. Lepas tu fak dok kaya lain kita masa apa ada lain sekawan ni. Tasung sesak lah kau. Pah kita sedap-sedap esok pergi kecek Tek Meh tak apa. Kawan bahasa serah weh. Dengan bapa fikri mari ceramah malam, kawan nak tahu apa? Gi duit kawan harap kat anak kawan. Anak kawan nak buat dak untuk kawan. Kiki lagi duk balas dengan buku duit. Kawan pakai kerak bersejik, kerak tanah tarika ke kawan. Deh, orang ramai-ramai ni. Tunggu apa kita? Dah, kita buat nak molek we banyak. Insya-Allah akhirat esok ya tersah ni. Akhirat esok puak duk serga tinggi. Puak serga kena Allah tinggi serga ya. Allah serga ya molek. Allah serga ya hebat. Allah serga ya cukup lekat. Surga aku Allah peli pun punah dah weh. Sesat. Akhirat sesat. Supaya muh kita tengok mereka molek peli muh kita cabut belah-belah dah. Pula tu, tu baik tak tu baik. Cik mereka peli Palestina, Palembang. Nak. Tapi di hari ni kita nak buat kata syurga kita nak hidup sana tu kita nak buat apa. Dan sebab tu hari ni nah kita semaya tasbih, setengah tu semaya dah, kalau tak semaya. Lepas tu kalau buat tak puasa ni puasa weh. Tak puasa ni lagi ada masa lagi ni puasa ni. Nabi katanya di dalam satu hadis, dah orang tak puasa ni patut orang puasa ni. Nabi katanya fak tak puasa lagi niat puasa. Masa dah adanya hari lagi ni baru. Nah kita lepas pada Ramadan baru apa hari? Siapa satu baru ni tu 8 hari, 9 hari, 10 hari dah. Ada 20 hari lagi. Bagi orang yang tak puasa ni, InsyaAllah kita niat malam ni mari dengan ceramah dah Bapa Fikri ceramah ni, niat belaka muda tua, pemudi dan pemuda, dan tua yang tak agak ke yang gagah kan, niat tak nak puasa ni. Karena Nabi ada sebut. Ada sebutnya ada satu hadis yang diriwayatkan oleh Muslim. Akhraja Muslimun
an Abi Hurairah radhiyallahu anhu anin Nabi sallallahu alaihi wasallam annahu qala. Kita nak kecek dengan hadis sikit. Bukan nak kecek dengan tubik mula-mula saja. Ada sana, ada dalil, ada tempat sana. Mana kata puasa ni lepas daripada puasa Ramadan. Ini kita kecek dengan berdalil dengan nak. Bagi hak tak ada lagi tu niat dah. Kita minta dengar wi baik-baik ibu apa. Hari ni mari dengar ceramah dah, dengar wi molek masuk telinga dia. Lepas tu klik tagi kita, aku rasa nak buat amal tu. Lepas tu hak sak ni aku nak pergi jumpa tu email. Aku nak pergi tu email, duit ku ada 10,000 ni. Aku nak pergi beli tanah sini. Lepas tanah sini lama mana budak jadi duduk ngaji tarika. Dua ngajar, wak apa siapa semua. Sebab Nabi kata, Iza mata benu Adam in qata'a amalu. Apabila mati oleh seorang anak Adam, maka terputus amalan kebajikan dia illa min salasi malaikat 3 perkara. Sadaqatin jariyah, dekah jariah dia, yawi tanah khairat, yawi duit khairat untuk mana? Beli tanah tarika ni, tanah masjid ni untuk buat budak boleh ngaji satu hari. Allah, budak duk ngaji sini, budak duk buat kerja sini, guru tarika wali. Oh, maka siapa ke dalam kubur dia, ai duk mengalir sejuk semua dalam kubur dia. Ni kita ada raga ni, kalau tak ada buat lalu dah. Jangan duk tunggu. Kita nak tahu kata kita mati bila. Lah ni mati mudah-mudah weh. Mati mudah-mudah lah ni. Mati tak ada kait-kait. Umur 40 pun mati, 30 pun mati, 40 pun mati, 30 mati, 14 pun mati, 15 pun mati. Mati belakang dah hari ni. Lepas tu kita nak tunggu apa lagi? Buatlah. Esok kita ada gapo malam ni yang kita nak pergilah untuk tanah tarika, tanah masjid ni. Aku nak kherak untuk email. Nah, nak untuk email cara hari ni beli tanah 250,000 ni. Tak banyak ni berapa? Kalau buat mau jalan 250,000 ni, sebulan mau boleh lalu dah. Mau tak tahu jalan setahun, sebulan mau jalan, mau lu mau ni 1,000 rumah. Mau jalan mau lu sebulan 800 rumah, 1,000 rumah. Kalau lepas baru ni mau beli 1,000 buah rumah. Kalau mau jalan tu kadang-kadang tu jauh boleh tu dah, kadang-kadang dekat 1,000,000, kadang-kadang 800,000. Sebab tu mau jalan bulan 250,000 ni sikit sangat. Orang setiap kampung dosa tawa ni 200, 500 ke. Nak cari 205 tak boleh, tak sah. Pemuda lagi, pemudi lagi, orang tua lagi, tu email lagi, lepas tu nayuk obotor lagi, tu hebat lagi. Fos dah aja. Nak cari 205 nak bayar tanah. Oh, tak boleh, tak sah. Fos dah aja sini ni. Deh. Esok dekah tu email lu kita. Bukan dekah tu email lah, dekah wi tanah sejik ni lah. Dekah tu email tu mikilah dia sungguh. Apa-apa, surat hilang ke mana? Kan? Dekah jariah. Patwa ilmin yang tafa'u bihi, ilmu boleh manfaat tak ada lagi. Kalau tak ada kena usaha. Ni ilmu naf'at, anak kita mengajar fi, anak kita mengaji pondok, anak kita boleh mengajar orang, atau orang panggil ilmu naf'at. Wa waladin salihin yad'u lahu, anak yang soleh ada tak? Anak soleh kita ada tak? Lepas dah kita mati ada tak anak dah tak ada tangan? Rabbi ghfirli wa liwalidayya warhamhuma kama rabbayani saghira. Ada anak ni. Kalau tak lagi kena usaha ada. Dekah pun tak ada. Kalau kita ada 3-3 sedekah pun ada. Kita duk ngajar Quran udah-udah. Anak kita lepas dah kita mati, anak duk tak ada. Rabbi ghfirli wa liwalidayya warhamhuma kama rabbayani saghira. Kemudian kita duduk di dalam bulan Syawal 10 hari dah ni. Lepas tu kita azam dan kita niat we pernah kata fak kita hak tak puasa nak puasa we cukup. Kemudian hadis yang diriwayat oleh Muslim daripada Abi Hurairah radhiyallahu anhu annahu qala man sama Ramadan thumma atba'ahu 6 min Syawal kana ka siyamid dahri kulli. Ni dalam hadis riwayat. Hadis katakan man sama Ramadan, siapa yang puasa bulan Ramadan. Yang puasa dah bulan Ramadan 30 hari. Lepas tu puasa kita tahun ni kita boleh rasa belakang dia. Dengan panas lah, dengan tarak lah, dengan letih lah, dengan dahaga lapar air. Tahun ni boleh rasa kata puasa semua. Dah, boleh rasa kata kita puasa semua sebab panas. Udara sampai 41, 42. Dan kemudian kita berasa kata puasa semua. Dahaga air. Kemudian Nabi katanya man sama Ramadan, siapa yang berpuasa bulan Ramadan.
Lepas pada puasa Ramadan 30 hari tahun ni kita puasa cukup 30 hari. Sebab hari Jumaat, hari Khamis malam Jumaat tu, dah kita tak nampak anak bulan, hari Jumaat kita puasa sehari lagi, jadi cukup ni 10 dah 30 Ramadan. Dah. Apabila kita cukup puasa dah 30 hari Ramadan, Nabi katanya, "Tsumma atba'ahu", kemudian memperikuti dan mengiringi ia seorang man saning tu dia akan Ramadan sittan min Syawal, akan ni hari daripada bulan Syawal. Lepas pada bulan Ramadan kita pula iringi, kita memperikuti. Lepas daripada bulan Ramadan hak 30 hari, kita iring pula ni hari sittan min Syawal, yakni ni hari pada bulan Syawal. Kana adalah ia man ni kasiyamid dahri kulli, seumpama dah seperti dia puasanya setahun. Jadi kalau kita puasa bulan Ramadan, kita puasa saat itu 30 hari. Lepas tu 30 hari, kalau kita puasa 30 hari itu, orang panggil dia tak cukup pergi setahun. Dah, tapi kalau kita pergi kacau dengan ni putih ni hari ni pula, jadi seolah-olah kita puasanya 30 hari. Lepas tu kita pergi kacau pula dengan puasa ni hari, maka ni hari ni seolah-olahnya Nabi kata kita puasanya setahun. Maka puasa ni hari ni ia boleh tapungkan puasa-puasa hak yang cacat, hak yang kita kurang di dalam bulan Ramadan kita. Ibu apa? Siapa dia tak puasa ni, ada saja pun puasa ni daripada bulan Syawal kerana Allah Ta'ala, maka orang ni Allah Ta'ala beri pahala ke dia seolah-olah dia puasa setahun cukup lekat. Ataupun kalau kita kira mudah-mudah, puasa sehari Ramadan supaya 10 hari, puasa 10 hari supaya dengan 100 hari, puasa 30 hari supaya 300 hari, lepas tu puasa ni hari ni pula seolah puasa 60 hari, jadi masanya setahun juga. Sebab tu kalau kita nak kata kita duduk dalam puasa setahun, tapi tak ada puasa setahun, tapi menepati pahala seolah-olah kita puasa setahun, maka kita kena puasa ni hari. Thumma atba'u sittan min Syawal, kemudian kita puasa ni hari pada bulan Syawal, seolah kita puasa nak hari 365 hari, seolah-olah pahala kita dah puasa mik daripada awal tahun hingga sampai akhir. Ini pahala. Amal nak contoh dan teladan. Nak misalnya kepada kita ibu bapa, hadirin hadirat, supaya kita baca qul huwallah. Kita baca qul huwallah, bismillahirrahmanirrahim. Qul huwallahu ahad, Allahus samad, lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad. Kita baca qul huwallah 3 kali, menepati kita khatam Quran sekali. 3 kali qul hu, khatam Quran sekali. Baca Quran habis, tak ada habis baca Quran, tapi kita baca qul hu 3 kali, Allah Subhanahu wa taala wi pahala kita seolah-olah kita khatam Quran tu sekali ke 3 kali. Malam ni puasa nak khatam Quran belum tidur. Sebab tu Nabi yang pesan pada Siti Aisyah, dia kata, Aisyah, la tanami, mu jangan tidur sebelum daripada mu guna dan mu hijau 4 kali. Ni Nabi pesan pada Siti Aisyah, la tanami ya Aisyah tu, hei Aisyah, mu jangan tidur sekali-kali. Gawa dia qabla arba'ati asya, sebelum daripada menghijau 4 kali. Apa 4 kali? Hak Nabi pesan pada Aisyah. Ni kita boleh buat amalkan. Mula-mula Nabi pesan pada Aisyah, la tanami, jangan engkau tidur Aisyah, qabla arba'ati asya'a, belum daripada menghijau 4 kali. Gapo yang pertama Nabi pesan pada Aisyah belum nak tidur, jangan tidur lagi. Gawa? Yang pertama membaca qul huwallah 3 kali. Ini Nabi pesan ni. Sebab apa? Belum nak tidur tu baca qul huwallah 3 kali, makna kata kita tidur dengan kita khatam dah Quran tu sekali. Khatam Quran dah sekali. Ni. Baca Quran semua dah, baca qul hu 3 kali. Baca qul hu 3 kali menepati kita khatamkan Quran sekali. Makna kata kita nak tidur dalam keadaan kita khatam Quran dah sekali. Yang kedua, Nabi pesan pada Siti Aisyah, la tanami ya Aisyah tu, mu jangan tidur Siti Aisyah belum pada mukhijah sari 4 kali. Pertama baca qul huwallah 3 kali. Yang kedua,
Mengselawat di atas aku, mengselawat di atas para nabi yang lain, dan mengselawat di atas para mursalin. Baca dah. Allahumma salli wa sallim ala Sayyidina Muhammad wa ala al-anbiya'i wal mursalin. Ni Nabi besar pada Aisyah. Belum nak tidur, mengselawat atas aku, hai Aisyah. Muslawat di atas Nabi, muslawat di atas Nabi-Nabi, muslawat di atas Mursalin. Dua. Yang ketiga, Nabi pesan pada Siti Aisyah, jangan mau tidur hai Aisyah, membaca lu perkara ni mana? Berdoa dulu, meminta ampun dah. Allahumma ghfirli wali walidayya wali masyayikhi ولأصحاب الحقوق علي ولجميع المسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات الأحياء منهم والأموات. Tengok Nabi pesan pada Aisyah. Aisyah belum nak tidur, berdoa dulu, minta ampun dulu bagi dirimu, bagi ibu bapakmu, bagi tok nenekmu, bagi tok gurumu, bagi orang-orang yang berhak di atasmu, dan pula bagi muslimin muslimat. Ni Nabi pesan pada Aisyah, Allahumma ghfirli wali walidayya wali masyayikhi wali ajdadi wali ashabil huquqi alayya wali jami'il muslimin wal muslimat. Yang keempat, membaca Aisyah belum tidur, subhanallah walhamdulillah wala ilaha illallah wallahu akbar. Pak perkara ni buat apa yang amo nak pesan tausiah pada diri amo sendiri, dan nak tausiah kepada adik kakak kampung kita di sini, daripada bapak-bapak dan ibu, hadirin dan hadirat, tuan dan puan semua. Pak perkara ni Nabi pesan kepada Siti Aisyah. Yang pertama, belum tidur baca qul huwallah 3 kali. Yang kedua, selawat atas Nabi, Allahumma salli wa sallim ala Sayyidina Muhammad wa ala al-anbiya'i wal mursalin. Yang kedua. Yang tiga, doa untuk diri, minta ampun untuk diri, minta ampun untuk ibu bapa, minta ampun untuk nenek kita, minta ampun pada muslimin dan muslimat. Allahumma ghfirli wali walidayya wali ashab wali masyayikhi wali ajdadi wali ashabil huquqi alayya. Yang keempat, kita baca subhanallah walhamdulillah wala ilaha illallah wallahu akbar. Pak perkara ni hamba besar sini. Lepas tu kita raya ni di atas dunia ni, patut orang panggil orang puasa ni, maka seolah-olah dia puasanya setahun. Puasa semua hari ke hari, hari ke hari, hari ke hari. Patut orang puasa semua ni mulut dia bau sedap akhirat saya berapa. Mulut dia tu banyak bau. Orang panggil atyabu min rihil miski. Mulut dia terlebih bau sedap daripada minyak bau kasturi. Akhirat esok kali kita klik ke akhirat, ataupun kita duduk di padang mahsyar, ataupun kita duduk dalam syurga, kalau selisih kemari, fak bau sedap mulut ni, fak wahai puasa. Lepas tu kali kita klik ke akhirat esok di padang mahsyar, gano kau bau mulut dia tu, bau sebuah bangkai, bau sebuah binatang mampus mulut dia. Kau mana weh? Kalau kita terisih di padang mahsyar, ni padang apa kita ni, padang ramah kok dah kita ni, orang ratus-ratus. Akhirat esok bertindih-tindih ramah, beribu-ribu, juta-juta. Tapi lalu ke tepi demo tu, mulut busuk daripada benda mampu lagi, busuk pada kucing mampu lagi, busuk lebih daripada dah kami mampu lagi. Boleh cakap? Boleh cakap kata dia ni duduk tak dengar malah puasa. Kalau puasa-puasa tak cukup, boleh cakap mulut yang bau busuk sebab dia tak puasa. Tapi bagi orang yang puasa, klik ke akhirat esok, Nabi kata atyabu min rihil miski, yakni terlebih bau sedap mulut lebih daripada minyak bau kasturi lagi. Boleh cakap? Di dunia kita jangan sikit bau busuk tengah hari lepas pada zuhur. Sebab tu Nabi kata tak sunat kita bersugi. Orang yang berpuasa ni khilaf di antara mazhab Syafi'i dan mazhab Hanafi. Syafi'i kata lepas pada zuhur fuh puasa belakang kita puasa ni, niat semua amal harapnya orang dusun tawar yang amal mari hari ni, amal minta orang sini hak puasa dah, alhamdulillah. Hak fuak tak puasa lagi, amal minta puasa supaya mulut kita bau sedap di akhirat esok. Pasti kita puasa ni hari sitan min Syawal, seolah kana kasiyamid dahri kulli, seolah dia tu puasa masanya setahun. Dalam setahun dia puasa hari-hari, walaupun dia tak puasa hari, tapi menepati dia puasa hari dalam masa setahun. Lepas tu mulut dia akhirat esok bau sedap. Berapa Allahu Akbar. Kerana mulut dia tu bau sedap tu lalu atyabu min rihil miskin, terlebih bau sedap pada minyak bau kasturi.
Sebab nyok bau kasturi tu sedap, mulut yo bau sedap macam tu. Ni boleh cek lah kata orang ni duduk tak dunia dulu. Dia wahai puasa, dia puasa cukup, lepas dia tambah pula lepas pada bulan Ramadan, dia tambah pula dengan puasa Senin. Dah puasa Senin. Apa kita puasa belakang insya-Allah. Kalau tak puasa niat we puasa deh. Puasa walaupun letih, walaupun penat, insya-Allah ke depan kita ada habuai, kita ada masalah pahala yang besar dan ganjaran di sisi Allah yang amat-amat besar. Itulah apa? Sebab tu kita hidup tak dunia, kita letih, kita penat, tapi kita ada habuai lah akhirat esok. Kita dosa juga baik dunia, tapi akhirat esok tak ada. Sebab tu dalam kereta, wa minhum man yaqulu rabbana atina fid dunya hasanah wa ma lahu fil akhirah min khalaq. Hari kita dosa ni dalam Quran ada sebut wa minhum man yaqulu rabbana atina fid dunya hasanah wa ma lahu fil akhirah min khalaq. Tuhan ada cerita dalam Quran. Setengah orang kata nak Rabbana, hei Tuhan kami, atina, berilah kepada kami fid dunya, dalam dunia ni, baik ya Allah, umur besar ya Allah, bini janguk, anak janguk ya Allah, duit pemudah ya Allah, kereta besar, kebun banyak, kedai besar, duit banyak, dunia baik, tapi wa ma lahu fil akhirati min khalaq, dan tidak ada sabit bagi dia di dalam akhirat. Tak ada habuai apa, akhirat khazanah benggerak, tak ada amalan, sesak amalan. Apabila timbul di antara amalan kebajikan dengan amalan kebaikan, maka menambung dah amalan kejahatan naik, orang panggil naik jatuh, orang panggil berat lek kejahatan, amalan kebaikan tak ada. Kita tak say juga lagu ni, dunia kita baik, kereta besar, umur besar, tapi akhirat esok kita tak ada amalan, kita bergerak di akhirat esok, amalan kebajikan tak ada. Tak say hak kita nak, hak Tuhan kata wa minhum man yaqulu rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzaban nar. Dan semua daripada orang berkata, daripada manusia kata nak Rabbana atina, hei Tuhan kami, berilah kepada kami dalam dunia ni baik, baik dunia, baik harta, baik anak, baik bini, baik di dalam rumah tangga, duduk senang, tak ada balak, tak ada kelahi, orang pengkaucai sengkan lekan, pahai ada khuamsuk di dalam dunia. Wa fil akhirati hasanah, dan akhirat esok pun kita baik. Dalam kubur kita seamukan nakil, kita lepas. Fok tak lepas muka nakil, Allahu Akbar ibu apa. Sebab fok kita mati setiap-tiap orang ni dah. Fok mati semua ni buat apa? Ya tak lepas mudah-mudah daripada soal muka nakil. Hak ni kita nak ni, hak setengah daripada Quran ada cerita wa minhum may yaqulu rabbana atina fid dunya hasanah. Tuhan katanya, wahai Tuhan kami, manusia berkata, dunia minta we baik, anak juru, anak soleh, anak ngaji hafizul Quran, anak jadi alim ulama, anak kita jadi orang baik-baik, kita diri pun jadi orang baik, lekat masjid, jadi bergantung dengan masjid, duk main ulat alik ke masjid. Oh, Masya Allah kita dalam dunia. Akhirat esok kita lepas kedak daripada azab kubur. Kamu dia ulama yang katanya azab kubur yang paling ringan sekali baik mana ibu bapa? Amun nak kecek jauh kampung dah. Jauh kampung motosikal kecek bahasa. Kecek bahasa payah kita tak faham. Kalau mau kecek bahasa-bahasa tu orang kita tak gapo dia bahasa. Bahasa tu bunyi sedap tapi orang tak faham. Amun nak kecek bahasa-bahasa tengah-tengah. Dalam kubur, azab kubur yang paling ringan. Hari ni kita duduk dalam perayaan. Kita duduk di dalam perayaan Idul Fitri. Orang panggil perayaan kesukaan, sebab tu orang panggil Yaumus Surur, hari kesenangan, wa yaumal farah, hari gembira. Kamu di hari gembira, kita nak pergi gembira sini hingga sampai ke akhirat. Lepas tu kita kena buat apa ibu bapa? Hari ni kita suka, kita ramah pakai cuk baru, cuk molek, cuk comel. Oh ramah pun kita nak mutu pre, mutu pun baru. Cuk baru, lipa baru, kain kelupa baru. Kalau jatuh jubah baru, kain baru, selipar baru, mutu pun baru. Oh ramah. Yaumus surur wa yaumul farah. Hari kesenangan, hari kesukaan, hari gembira. Lepas tu nak suka baik ni bisa apa akhirat. Kalau suka sini tapi akhirat tak suka. Masuklah kubur muka teruk. Masuklah kubur mukanya gelap-gelap. Kau tak mau.
Sebab tu setengah daripada Tuhan kita, wa minhum may yaqulu rabbana atina fid dunya hasanah. Hei Tuhan kami, berilah dunia kami ni baik, wa fil akhirati hasanah, dan beri akhirat kami pun baik ya Allah. Kita nak situ akhirat esok. Lepas tu orang yang mati buat apa? Kita nak cerita orang mati sikit. Sebab kita nak akhirat kita baik. Kama di hadis yang diriwayat daripada Abi Hurairah, riwayat an Abi Hurairah radhiyallahu anhu anin Nabi sallallahu alaihi wasallam. Iza matal mu'minu, Nabi kata, apabila mati seorang mukmin, kita nak Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Kita nak. Nabi katanya, iza matal mu'minu, apabila mati seorang mukmin, hamaruhuhu, duk musing lah oleh ruh dia. Ruh dia duk musing. Ni berarti mulai apabila mati orang seorang daripada orang mukmin, hamaruhuhu, duk musing lah ruh dia, haula darihi syahran, ruh dia duk musing ke umuh dia ada. Ni hadis ayat ni. Ruh seorang mati tu duk musing dah likung umuh dia tu sebulan. Sebab tu orang tua-tua kita baca kulhu tiklah. Apabila mati seorang tu baca kulhu atik, malam-malam wak tahlil, perak tahlil. Ni tak biasa buat tahlil ke orang tua, makan harta orang tua tak khabar ingat. Kau ni duk jadi menyakit ikut dia ni. Ibu apa? Kau dah jadi menyakit, kamu turun ubat ni jadi ledah ni. Kerana apa? Kerana duk makan pesaka orang tua, duk makan hasil getah orang tua, duk makan hasil apa kebun getah orang tua, makan hasil kebun dia orang tua. Tak biasa ingat sikit abuk waktu malam Jumaat. Tak ada biasa buat apa ketika sakit hari bomo tak temung tu baru ingat orang tua. Buat apa ni? Banyak orang kita apabila seni, apabila selepas pada orang tua mati, tak ada ingat sekabut dah. Nak buat tahlil, nak panggil Tok Imi, nak panggil fok-fok ke Tok Lebah-lebah, mari di rumah semaya hajat 2 kali. Wi bala turun tak rumah, wi banyak dulu. Baru nak panggil orang maya hajat. Ni dah ni. Ni masalah ni. Dalam kampung dah jadi bala. Dalam rumah dah jadi bala petaka dengan sebab kok kita tak ingat. Orang mati seorang Nabi kata, iza matal mu'minu, apabila mati oleh orang mukmin, hamaruhuhu, duk musing melikung lah ruh dia, dilikungi rumah tu masa sebulan. Lepas dah tu, fayanzuru, orang mati ni, duk musing ke rumah dia tu masa sebulan. Fayanzuru, maka meniliklah ia al-mayyitu, seorang mukmin yang mati ni, ila man khallafa, kepada siapa yang nak ganti dia, min ayalihi, daripada keluarganya. Siapa yang nak ganti dia, kalau dia tok lelaki, siapa dia nak jadi ganti tok lelaki, nak jadi ganti tempat dia sebagai jadi tok lelaki bagi bini dia. Mana tok lelaki muda ataupun tok lelaki baru bagi bini dia dah tengok. Roh tu dah tengok, dia musing kat dalam rumah tangga dia, kawasan rumah dia. Lepas pada tu, kaifa yaqsimu malahu, betapa anak-anak cucu dia, keluarga dia ni nak bagi pesaka dia. Ni nak perhati molek ni, sebab banyak duk jumpa ngamba duk fubat tak turun. Banyak duk jumpa ngamba duk jadi selerak tabak dalam rumah tangga. Fubat situ 3 wilayah pergi rata, fubat tak turun. Sebab apa? Sebab dia tinggal sini. Dia tak ada ingat ke orang tua dia. Dia tak ada ingat buat keluhu ke orang tua dia. Dia tak ingat buat tahlil ke orang tua dia. Maka dia pergi pubak situ, pubak sini, tak ingat. Baru ni mari ke hamba tu buruk tangan mik sini, so sini bapa. Ni, tangan buruk mik di sini, so sini. 2 belah. Jadi pecah, ai tu bik yak deni, tu bik yak menyacu dah. Anak cu putu bik, ada apa daging putu bik. Pahma tanya tekak tak ada teruk tu lalu kak. Ni, tangan buruk sini sampai sini. Hak belah lek ni buruk sini. Pahana kak tak ada pergi klinik kan. Oh, ya kata pergi klinik habis diri bapa makan ubat habis tak tahu apa puluh ribu dah ya kata. Tapi tak mau hingga. Pas tak mau hingga patut kak mau nak tanya kak sikit. Kak biasa ingat dak orang tua kak. Lepas pada orang tua kak mati ni, kak biasa mai ajak dak panggil tok lebah mari rumah minta tolak bala. Patut kak biasa buat kata perlu tahlil ke orang tua kak.
Dia tahu lama dah. Banyak tahu dah. Tak ada uak dia kata apa. Ha ni dah ni. Pakak fubat tak? Fubat cekak-cekak. Pahana tak ingat. Ha ni kat ada lekat ni. Kak ingat dah orang tua kat. Orang tua kat dah balik tangan le kubur minta celaka ni. Fah duk makan reta ku tamu muka bumi ni. Aku minta we jadi selerak tabak dia tamu muka bumi. Kita kena ingat ibu apa. Kita kena fikir kata apa yang kita makan harta ibu apa kita. Daripada getah ke hasilnya, daripada durian ke, daripada rambutan ke, daripada hal lain lagi tanah pitu masalah. Kemudian roh yang mati dia musim ke umur ialah masanya dah semula. Pasti tengok siapa dia nak ganti, dia nak kira apa, ganti tempat dia jadi tok lelaki baru bagi bini dia. Pada tok lelaki muda lah. Pasti harta dia nak bagi lagu mana. Pasti mau nak royak sikit buku harta ni kita faham dah. Orang kita banyak tak faham ni buku harta ni. Kadang-kadang pok tak ada mati turun lupa lagi dah balas hat saka dah. Ni bukan nah. Saka tika mana? Ha kena faham. Patu hak dah dengar ni kita minta semua. Patu dengar lain pun kita minta upah. Kalau ada bank ni kita minta upah. Saka ni bila? Apabila kalau ayah kita mati ataupun mak kita mati. Ketika ni nak panggil saka tak boleh lagi. Selama kita tak menyelesai daripada buku kematian mak kita dan ayah kita. Cara tajhiz mayat, kapaikan capek beli payung gapo keni dekah tu email dekah tu guru batu talqin gapo semua tak kubur tu, orang panggil kena ambil harta tu. Harta ni tak panggil harta bagi lagi. Harta ni tak panggil saka lagi ni. Faham boleh? Ni kadang orang tua tak ada tu kubur duk balah buku saka. Dia tak jadi saka lagi. Sebab apa? Buku tajhizul mayyit membuat persiapan bagi orang mati tak sudah lagi. Kena cara ha mati wisuda, ha kubur rupah berapa, bagi duit mayat-mayat berapa, keni orang baca talqin berapa te, pinggir berapa te, sejadah berapa lah. Kena kira lebih. Ngopah kubur kalau tu kubur 40 ke 7 hari berapa kau ngopah? 25 ke 30. Ha kena kira lebih. Lepas tu hutang bagi ayah kita, mak kita ni hutangnya ana. Kalau 200,000 nak bayar lebih. Kalau kita bayar tak habis lagi, makna kata harta tu tak panggil tarikah, tak panggil peninggalan daripada si mati. Nak panggil peninggalan, nak panggil harta si mati selepas daripada kita selesai hutang si mati wisiat dah. Patu cara hak kematian, cara hak duit mayat-mayat dia, cara hak buku kain-kapai apa, we habis dulu. Baru panggil tarikah. Pas dia mau tanya duit orang main nawak tu, panggil sakar tu. Ha. Dengar molek ibu apa? Ni buku dia jadi mudah leluh ni. Tapi kadang-kadang kita buat tak kena je selera. Buat tak kena jadi selera tabur. Jadi bertabur dia jadi tak tahu ke mana. Tapi tak berkat. Anak cucu tu tak berkat, dia bagi harta tak kena. Kalau balas lebat saka, anak cucu ni tak berkat hidup pe jadi berkelak kabur dalam dunia. Duk tak tahu ke mana, duk tak tahu mana asal tok nenek ya orang kaya. Berlama-lama kau habis, siapa tinggalkan selas punggung. Nak duk mau sewa. Asal dulu dia mau bakat sewa mau ya belaka, akhir-akhir dia kena hidup mau sewa. Sebab apa? Sebab tak kena di dalam saka. Jangan. Harta nak yatim jangan makan. Ingat molek buat siapa dia duk main campur dengan harta nak yatim, nantilah harta dia sampah berbiji. Ingat molek ni, hamba nak pesan kepada orang dusun tawan ni buku dengan kita nak yatim jangan nak masuk campur dengan duit kita dah. Lepas tu duit reba jangan duk campur. Hari ni orang mai jumpa dengan mak sore ya, kenapa? Lekat bank yang asal dia getar duit bank 9 juta. Ha ni no ya harta ni. Sebab apa ya ni seni. Kau sehari kau nampak kau neka, kau tinggi, kau lebih, kau mudah, duit pun kau mudah, kau kaya, rumah dah sutir dah 2 T. Dulu mau sewa tak ada lagi mau sewa banyak. Dulu tanah pitu tak ada lagi tanah pitu kau banyak. Dulu kebun sutir lagi 4-5 T. Sebab apa? Sebab duit yang berkat tu. Sebab duit yang berkat. Sebab tu jadi biak tu. Sebab tu jadi kau biak, kau banyak. Sebab yang berkat. Sebab apa duit demo ni dulu juta. Lepas dah tu kau kerik sampai habis. Dulu rumah dia tu dia rumah dia. Dia gada kau orang. Dia pergi sewa rumah dia gada tu. Sebab duit yang tak berkat tu ada campur dengan duit yang rare tu. Sebab ulama tahu iza jatama al halal wal haram ghulibal haram.
apabila berhimpun bercampur duit yang halal dan haram, ghullibal haram, dibenarkan duit haram. Rupanya amo bisa tak air segelas ni asal cuci, asal air dalam ni cuci, lepas pada tu jatuh cicak, boleh kita minum tak? Tak boleh dah, air tu jadi cemah habis. Supaya tu asal duit kita 100,000 cuci, tapi dia masuk duit reba 10 kau, duit reba 1 kau, maka jadi cemah najis habis duit tu. Ini amal Nawawi penjelasan sebab apa orang kampung dia susah. Sebab apa orang kampung ni kerja tak nak tagih. Sebab apa orang kampung ni dia kerja saat ni tu payah boleh duit. Boleh duit tapi habis. Habis mudah boleh payah. Sebab apa? Sebab dia duduk tak kena cara. Sebab tu amal nak proses kita nak ubah. Nak pergi kepada kemajuan ibu apa? Nak pergi kepada perubahan. Nak pergi ke depan, bukan nak kau mundur kampung kita. Kita nak buat ke mana hidupan kita nak berjaya, nak buat ke mana anak kita boleh ngaji belaka, nak buat ke mana anak kita boleh berjuru belaka, nak buat ke mana anak kita boleh salah. Ini kita kena penting di duit masuk dalam rumah tangga kita. Duit itu hak masuk hari-hari, duit halal ke, duit haram. Duit hak masuk tu reba ke syubhat. Kena kira molek. Kalau duit masuk dalam kocek kita duit haram, duit syubhat, nantilah anak kita keras perut. Nantilah anak kita hajar apa yang reti. Nantilah anak kita ngaji gelap perut. Ibu bapa kena faham masalah ni. Amal royak kepada ibu bapa ni, kerana kita tajribah dah, kita cuba dah dengan anak-anak kita, anak kita insya-Allah jadi molek, jadi berjuru, dan pula anak kita ngaji mudah. Apabila kita ambil duit masuk dalam poket kita, duit halal, halal, halal. Nabi katanya, innal halala bayyin wa innal harama bayyin wa bainahuma umurun mushtabihat. Faman waqa'a fi syubhat waqa'a fil haram. Nabi kata innal halal, sesungguh harta yang halal nyata-nyata, wa innal haram bayyin, nyata-nyata, wa bainahuma, dan di antara kedua, di antara halal dan haram, mushtabihat, ada benda duk jadi keliru, duk jadi bercampur kau. Hati kita kena becek boleh tu. Kalau kita becek tak boleh, itulah duk kerik harta kita tu. Hak tu duit payah masuk dalam poket kita tu duit dah payah masuk di dalam harta kita. Sebab tu buat apa? Kalau kita nak lekat duit dah, kita kena cari benda-benda halal, benda yang masuk dalam duit kita, dalam poket kita duit molek dah. Lepas tu kita baca sama, kalau tu duit tu sewi habis, kita kena pegang duit kita. Kalau dalam poket kita, dalam bank kita buat apa? Kita kena buat satu perkara dalam bank kita tu, jangan withdraw habis duit kita. Lepas tu kita baca lah kapal-kapal pun ikutlah. Kalau baca banyak tu ayat tu boleh baca belakang tu siuk di duit kita tu. Nah, kalau mau nak ajarnya baca gopo. Nah, kita baca apabila kita nak taruh duit dalam bank kita, nah kita baca apa? Boleh baca lah ke wa inna la rizquna ma lahu min nafad. Boleh baca juga ayat ni. Dah, kita siuk dalam bank kita. Ataupun kita pergi cari duit kita nah. Duit habis kita kata 100 atau per 200. Kalau kita tak sewi habis duit dalam bank kita. Ini amun hajar kehidupan kepada ibu bapa dah. Ibu bapa, di hari ni orang kita susah duit. Hari ni pokok kita semua kadang setengah-setengah susah duit, payah duit. Duit ada kadang mudah tubik. Kadang-kadang duit boleh bayar, boleh tubik tu mudah. Kadang-kadang nak boleh payah, duit tubik mudah. Kadang-kadang tak cukup talkat. Sebab apa? Sebab silap di dalam gunaan kita. Silap dari masa kita tarik duit masa tu, silap. Sebab tu orang tua mau ni pesan pada mau benar-benar. Pesan pada keluarga, duit mu nak tubik higa apa. Mu jangan wi orang bergetah higa apa. Amo nak sesa yang lain ni. Jangan wi orang bergetah waktu malam. Bayar hutang jangan bayar malam. Dia mau tahu ni Quran tak ada oyak ni. Serabut tu ni. Quran ada oyak. Tapi orang tua-tua kita duk tajribah mari, duk cuba mari, kalau kita ada buat amal baik ni duit kita tak lekat. Supaya nak misal mudah-mudah orang tino orang jatuh mana kalau le dapur ya belum pada yang tidur nasi yang berkobok. Nasi yang selera dengan tulang ikan yang selera di dalam apa? Tempat basuh. Nantilah orang ni kalau ada buat amal baik ni jadi papa jadi sesak. Khak kuku malam, papa. Khak rambut malam, papa. Patut kalau nasi yang selera tabak di dalam tempat basuh, yang berketing, nantilah orang ni kau sari, kau susah. Ya tak jadi selalu. Ya tak jadi selalu. Apabila kita buat amal lah tu hari ke hari, siapa berbulan-bulan, siapa bertahun-tahun, nantilah rumah kita kalau mau kau payah duit, kalau mau kau payah masuk rezeki, kalau mau kau payah kerja Sebab tu mau nak besar, orang tino lah mudah-mudah kalinya, patut orang jatuh pun nak tengok-tengok ganti.
Amo royak dah dalam klik dulu. Nah rumah kita saat ni kena sipai molek. Belum nak tidur, sapah nasi dalam tempat basuh jangan biasa. Basuh we cuci. Kalau ada pinggir pun basuh we cuci. Kalau ada tulai ke pun sipai mek taruh. Kalau ada butir nasi pun kita mek taruh di setepak. Dah, lepas tu kerak kuku malam dia mata tak boleh duk kerak. Turun pun orang tua je gelak dulu pita gas takut tak nampak. Makan isi. Sungguh. Betul kak dia makan cek. Tapi benda tu sebut dalam kitab fa innahu yurithu al-faqra. Benda-benda tu semua dia panggil membawa pada pesaka yang papa. Patut duit ni berapa? Tapi nak pergi jumpa dengan ambo ni. Ambo royak ni kepada berapa tu suruh tahu ah. Patut di dalam laisuk ni siapa yang nak wi murah rezeki. Lepas tu siapa dia tu sendiri poket duit yang habis semua. Duit masuk habis mari. Lepas tu baca ayat wa inna la rizquna ma lahu min nafaq. Ataupun baca nak di dalam kita belum tahu ya razzaq. Ya razzaq. Ya razzaq. Ya razzaq. Baca wi banyak di page kita tu. Lepas tu maksudnya malah jangan wi bergetar duit korang. Ataupun kalau kita nak bayar hutang, jangan bayar hutang waktu malam. Ni bapa fikir tu pada mata apa fikir tu pelak-pelak lu. Ni orang tua kita. Orang tua kita ni hajar apa kita yang budak-budak lagi dah. Amo dah ingat kata, mu nak tahu duit mu nak baca apa? Pak mu nak duit mu nak baca gapo? Hari gapo tak mu tak boleh bergetar. Hari gapo tak mu bergetar. Ni orang tua mau hajar. Dah. Sebab tu fak kita walaupun tikal ni kita tak kerja banyak duit kita tak butuh. Lepas tu duit dalam ni. Doyak lah kau ada tahu pun tahu dah. Dah. Duit dalam ni ya ada akar sini. Akar sini ya ada akar bawah daripada. Ni ya tu akar Arabi. Dah. Ya ada akar satu, ada akar dua. Tapi bagi puak nak buat flaris tak nak duit lekat lebih. Jangan akar kosong dalam ni. Kosong dah si dalam ni. Kosong tak sih dalam ni nah. Kosong tak sih. Kalau nak moleknya 9 atas, 9 tengah, 9 bawah. Ini tua ni guru. Kalau bagi fort nego nak wi laku duit tak mau wi putus, nak wi taruh duit ni dengan duit nego kita, syaratnya atas ni duitnya akan 9 ke atas, 9 tengah, 9 bawah. Lepas tu kosong tak sih. Lepas tu wi kamu, kamu nak buat wi. Wi kamu nak buat wi. Apa tu tuai nak gaji semaya je lah. Dah gerak ke pelari tuai tak semaya tak gerak gak. Nak semaya tik nak cakro je lah. Waki'ah tak boleh tinggal. Patut isyraq pun jangan tinggal. Tuhan jangan tinggal. InsyaAllah tak payah ibu apa. Tak payah. Caya apa fikri? Duit tak payah. Tepuh lah. Kuan anak tepuh. Kuan anak tepuh. Patut kena cara duit. Duit jangan kena dah. Jangan borah. Patut jangan buat bazir. Amat jumpa dengan seorang orang ni kamu masa budak-budak orang ni dia kaya. Ini dia kereta semua belakang ni. Ni kita nak kecek bak kehidupan. Hidupan hari raya kita raya tahun ni kita nak berubah pergi kepada maju. Raya tahun ni pada kita susah duit nak mudah duit. Sebab apa mudah duit? Untuk nak buat kebajikan, nak buat kebaikan, boleh sedekah. Patut boleh sedekah pada tanah tarikan. Boleh sedekah pada yang lain-lain. Sama dia dah. Ada orang seorang ni dia kaya. Lepas tu pakai kodrak cai. Pakai khode. Nano khode. Basuh pinggir khode. Basuh dapat rumah so khode. Basuh rumah. Sapu rumah. Khode lah kau. Dia tak ada apa orang kaya kan. Tapi orang ni apabila dia kaya berdoa gini dah. Dia terlupa diri. Terlupa diri ke mana? Dia beli daging 5 kilo sehari, dia makan tak habis nak pergi kat orang, dia takut demo atau dia pergi bagi lepas, dia curah. Daging yang makan tak habis dengan anak-anak dia, dengan keluarga dia curah. Bagi gapo yang makan tak habis, dia curah. Curah semua. Dia duit lebih. Duit lebih berdoa curah dah. Sampai sekarang lah ni buat apa, Masya Allah. Orang ni ada lagi, amat tak seroyak lah orang mana-mana. Tapi orang ni kita temu ngomong. Pahala ni dia duk tanya mau jatuh babo nak buat lagu mana kita nak naik derajat ratik ni nak doa ya di Tuhan terima tik. Lepas tu ibu apa mau nak besar apabila dia jatuh dah dia payuh nak naik. Sebab kita jangan begitu dia marah kita, dia markot kita.
Kau Tuhan dak wi rezeki kita bersyukurlah wi banyak-banyak seperti ayat kata qul la in syakartum la azidannakum wa la in kafartum inna azabi la syadid. Mun kata ya Muhammad, sesungguhnya jika kamu syukur akan nikmatku, Tuhan kata aku tambah lagi kan lagi. Bagi puak yang ada duit banyak, bagi orang yang ada harta banyak sekarang, buatlah wi kena bersyukurlah wi kena, buatlah nikmat tu wi kena dengan tepat yang Tuhan kena, insya-Allah Tuhan kau tambah lagi kan lagi. Lepas tu orang yang dak nikmat banyak dah ni, kalau ia bersyukur kepada Allah Taala, Tuhan wi mudah terima doa dia. Lepas tu amanah orang ni lah ni masya-Allah belah nak dah. Dia sendiri pun dulu dah sewa rumah dia gagal. Lepas tu sewa rumah tu. Pala ni tak ada rumah tu. Kawan anak-anak dia pun susah habis sekarang. Susah cari makan putih plastik itu kan. Ni orang kaya, orang dah tahu mocok. Orang dah tahu mocok kecek mudah-mudah tahu mocok bukit tak ada dulu. Tapi lah ni rapah patak. Siapa anak-anak putih plastik jual cari duit tak ada. Okey. Sebab tu ibu apa mau nak pesan dia hari ni, gapo hak Tuhan wi nikmat kita, gapo hak Tuhan wi rezeki kita, jangan kita buat halal kebala, janganlah kita saat ni tu buat jadi orang panggil hak Tuhan tak kena, jangan dia buat sangat-sangat. Nama Tuhan tarik, dia tak mari dah. Dia payah nak mari. Ada apa bila yang gi dia payah nak mari. Doa lagu anda Tuhan tak terima dah. Ha ni kita takut kalau kita doa Tuhan terima, alhamdulillah. Tapi takut kita doa tapi Tuhan tak tarap doa pangrau. Tuhan tak terima doa kita sebab kita silap teruk dobat kita Tuhan tak terima. Tiba apa? Kamu ni kita duduk di dunia kita ada raya. Akhirat esok kita ada raya. Dunia kita ada raya dua. Yang pertama dikatakan raya Idul Fitri, dan pula dikatakan raya Idul Adha, dan panggilan logat Melayu kita raya ni tiga. Di atas dunia kita ni ada tiga raya. Yang pertama raya Idul Fitri, yakni raya puasa. Yang kedua dikatakan raya raya ni. Yang ketiga dikatakan raya Idul Fitri. Raya apa? Raya Idul Fitri dan pula raya ni. Ada pula raya raya Gerbang. Raya ni dikatakan raya gerbang dah. Raya gerbang ni dikatakan raya yang kita gerbangkan binatang semula kalemu, patut pakat 7 orang. Patut raya bagi orang mukmin ni di atas dunia 3, patut di akhirat ada pula. Amun oyak raya ni, raya dunia ke apa? 3 dah. Patut kata Anas ibnu Malik radhiyallahu anhu, lil mu'mini khamsatu a'yadin. Bagi orang mukmin ada 5 raya. Ha ni. Kita raya dah hari ni. Amal cakap-cakap lah, pak jalan atau apa ni. Ramah pun kita. Allah, apa muda pun ramah je, apa muda, apa mudi, apa mudi. Homak pun Allah, malah kata apa tahun ni patah cuk baru lah. Malah kata apa, duk sekelo bau dah, punya bau lah ni. Punya sembuh, bukan sembuh dah kata jurah, punya bau, dengan jebur-jebur. Raya kita ni. Kamu dia bagi orang mukmin 5 raya, kata lil mukmini khamsatu a'yadin. Ada 5 raya. Gapo yang pertama? Raya pertama, al-awwalu kullu yaumin. Kullu yaumin yamurru 'alal mu'mini wa la yuktabu 'alaihi zambun fa huwa yaumu 'id. Raya dunia dikatakan raya fitri, raya puasa kita raya sehari 2 ni. Dan pula raya naik dah. Kita ziarah kubur, ziarah keluarga, ziarah ibu bapa, maka sebut dalam hadis, raya yang paling baik kali kita pergi ziarah ibu bapa kita. Dah. Lepas tu akhirat esok pula ia ada bagi raya orang mukmin ni dah. Gapo? Ialah raya, satu raya nama hari raya yang dia lalu di atas orang mukmin. Wala yuktabu alaihi zambun fa huwa yaumu 'id. Dan pula tidak ditulis di atas orang mukmin tu satu dosa. Ni satu raya kau ni. Orang mukmin kita lalu tadi dia tak kata kau orang. Kita lalu tadi dia tak ngupak kau orang. Kita lalu tadi dia tak kena orang. Ya lalu tadi dia sedekah ke orang. Kita lalu tak payah buat baik dengan orang. Lah hari tu anak malaikat tak ada tulis tadi walaupun satu dosa. Ini satu raya bagi orang mukmin. Bukan raya semata-mata raya Yaumul Aidil Fitri ataupun Yaumul Aidil Adha.
Raya bagi orang mukmin bukan dua raya ni. Raya fitri tu cerah kita tahu. Raya gerbang kita tahu. Tapi bagi orang mukmin hari-hari yang tahu, dia tak jatuh dosa. Dia tak kata ke orang, dia tak mengupak ke orang, dia tak belaga ke orang, dia tak belaga orang, dia tak menyupah orang, dia tak menyupah anak, tak jatuh dosa. Maka orang mukmin macam ni wala yuktabu alaihi zambun, dan tidak ditulis ke atasnya oleh satu dosa. Orang mukmin ni dikata hari tu dia raya juga. Sebab tu kalau kita boleh jaga ibu apa, mulut kita patah benar-benar, insya-Allah. Orang tino nak patah benar-benar. Kadang-kadang mulut kita tak patah, muk tengah-tengah deh. Lebih pada nyepadi dah. Prak dah. Orang tino dah patah dah. Sebab kita kata huduh-huduh ke anak kita, ya doa dah. Nata anak kerah perut, nata anak tak goti, nata anak macam-macam pening kita dengar. Orang tino dah patah dah, orang tino dah patah. Kalau nak anak juru patah sekarang, dia patah. Pas dia jatuh pun patah gatik, pas tu royak gatik, nasihat gatik. Deh, kalau nak anak juru kita tengok orang anak-anak juru ni, dia tak kata sangat uduh-uduh. Ni kita kadang-kadang jadi orang panggil jadi seher. Nak anak babi. Seher. Nak anak khabaruk, nate kita dah kata menate hari-hari. Jadi tu buat menatih hari-hari. Kata Allah budak ni bertuah weh. Allah budak ni amonya apa terlalu ni. Kalau kita kecek pun kita patah-patah sikit, insya-Allah. Lepas tu hak lebih berlagi tika mengandung berapa. Nah, tika perut besar tu. Tok lelaki pun kena patah, bini pun kena patah. Jangan duk kecek ngaruk lah. Kalau kita duk tika mengandung, duk tah kepala gerai, nanti anak kita back tu. Kalau kita duduk tah kepala gerai bahagia mengata korang, nanti anak tu baik pun bahagia mengata korang. Tapi kalau kita duduk tah kepala gerai bahagia suka jahat korang, nanti anak kita tu baik bahagia suka jahat korang. Dah, tu berhati-hati. Kita mengandung pergi Al-Quran. Mi'az maya sebuah Imam Syafi'i dia mengandung dalam perut 4 tahun berapa. Mak ni dia baca Bismillahirrahmanirrahim. Alif Lam Mim. Dzalikal kitabu la raiba fihi hudan lil muttaqin. Imam Syafi'i tika dengan Syafi'i ada wudu, ada asmaya semua. Lepas tu baca Quran semua. Syafi'i tu bi umur 4 tahun ingat Quran setengah juta. Ingat Quran setengah dah, setengah buah dah. Quran 30 juzuk, Syafi'i tu bi umur 4 tahun kata ulama, Syafi'i ingat Quran setengah dah, separuh Quran dah. Kenapa? Kerana mak tika Syafi'i duk dalam perut ni, mak mi asmaya baca Quran, mi asmaya baca Quran. Pas kita lah ni mi asmaya apa? Ngupak kau orang, kata kau orang, maki kau orang, seka orang, pelaga orang. Pas nak tu jadi band. Jadi baik kita. Hei, amo nak buat misal ni saya kerek nah. Kalau kerek ya bulat, ni saya tu bulat lah. Tak ada kata ni saya kita tu kerek ya biang, ni saya tu jadi bulat, tak ada weh. Hei. Kerek ni saya. Kalau kerek ni saya ya bulat. Ni saya kita betul masuk dalam tu bulat dah. Kalau kerek ya biang gitu. Patut ni saya tu jadi bulat, tak boleh hati. Ya banyak apa kayak ya. Lepas tu kita nak buat banding sahaja tu kata, kalau mun kaki bawah ni belok, mun tak ada kenanya, tatah nak betul. Lepas tu kalau kita mak dan ayah ni tak betul, lepas tu nak bagi anak tu betul. Ya tak betul. Tak betul apa bila? Kerana anak mun tak betul. Supaya ibu ketai angin dah. Ya jalan jadi PK. Ya anak, hei anak mun jalan betul ke? Anak kata, mak jalan betul. Oh ya kau mau jalan betul. Mak dia pun jalan jadi PK pelan. Hani kita nak buat bani bukan nak takir ke apa. Kita nak pada anak yang jauh gitu. Bapa Fikri dah hari ni nak anak yang jauh pada ibu bapa sini saudara pun nak anak yang soleh, anak yang jauh. Bukan nak takir ke apa dah. Nak tengok anak jauh kita nyanyi. Kalau sore-sore mari duk teriak dapat bapa semua. Ya bapa nak anak-anak mak ni aduh tak reti ke apa lah, ke apa gitu ni. Doa ya apa mak nak buat mana anak tadi dia jadi tak berjuruh. Dia jadi tak molek. Lepas tu nak buat lagu mana anak nak reti tuan. Oh tuan ni banyak. Kaya lebih tapi bukan anak dia.
Kerana anak tak kertinya. Anak tak kerti kata. Teriak orang tua serabung. Sebab anak tak kerti kata. Duit belana. Patanya kak jual dah nyana. Boleh 20,000 sehari. Kereta. Kita tengok kereta yang mewah. Kereta Pajero. Ataupun kereta BMW. Tapi hati-hati. Hari ni kita nak pada anak yang soleh. Patut bagi orang mukmin yang tak berdosa lah hari. Dia tu raya dah. Patut raya yang kedua bagi orang mukmin lagi. Wasani al-yawmul ladzi yakhruju fihi minad dunya bil iman wasyahadati wal ismati min kaidi syaitan fa huwa yaumul aid. Ni raya orang mukmin berbapak bukan sekadar yaumul aidil fitri, bukan yaumul aidil adha saja. Raya bagi orang mukmin berapa dah? Hari dia tubik daripada dunia ni. Hari dia keluar daripada alam dunia ni. Dia keluar dengan iman. Dia tak cabut iman. Sebab ketika kita batal lekung ni, nyawa kita tu mula-mula dia tubik mana berapa? Mula-mula sekali malaikat ni suruh mana? Malakul maut. Malaikat nanti ambil nyawa yang besar budak-budak dia, dia pergi ramah di kaki. Lepas tu orang nak mati ni bila berapa? Amal royak dah saat ni. Orang nak mati saat ni tu, dia duk tunggu ni akan rumah dia masanya sebulan, dia duk musim di kawasan kampung dia masanya setahun. Barunya malaikat ambil gitak di tempat dia. Dia duk tengok orang mana nak menghidup rumah dia. Dia nak ganti dia jadi tok lelaki. Kalau bini tengok dia nak jadi bini baru tok lelaki dia. Dia duk musim ke rumah dia tu setahun. Dah. Sebab tu kita kena baca kulhu atik, kena buat tahlil atik. Lepas tu bagi orang yang mati, belum pada yang nak mati tu, daun sidratul muntaha 40 hari gugur dah. Ni pada kayu. Dia duk musim tah sidratul muntaha, duk musim. Wow. Hak Nabi nak Isra' Mi'raj, daun sidratul muntaha supaya nak telinga gajah. Lepas tu di daun tu ada tulis nama setiap seorang-seorang. Fort Dusun Tawar ni ada di daun tu belakang. Kalau kita kau dengar Khalifah ada nama Khalifah. Kalau nama Fauziah ada nama Fauziah. Nama Halimah ada Halimah. Kalau kita tahu nama Rahana ada Rahana. Hajat Zakaria ada sebut belakang situ. Kemudian daun tu ada musim-musim. Belum pada seorang nak mati yang gugur 40 hari. 40 hari bagi seorang di atas dunia nak mati, malakul maut main ambil nyawa 40 hari dah tu gugur. 2 hari. 2 hari malakul maut tengok ayah ni. Ayah. Tengok lah ni bibah ni. Nak mati dah. Malakul maut tengok dah masa 3 hari dah tu dah. 40 hari lepas dah tu dia akan mati. Malaikat tengok siap-siap dah cek dah mak ayah ni kena mati pada tahun kan. Lagi pula hari sikit. Bibah pun kena mati. Labu pun kena mati. Lepas tu dia panggil kundur pun kena mati. Ada. Sebab tu kadang-kadang masa sebulan tu, dia tu kecek dia tak tahu lah. Gagal nak tak tahu kecek dia pelat-pelat. Jawab mak ayah tak kawin masa nak klik mah kawin dah. Dia mata mu tak ada duk mah mung gaya. Hai duk mah kawin. Oh, masa nak klik mah aku masa kesing sini. Palpah dia yang mati pak tu abak pun dia kecek pelak-pelak pun duk moh dia tak nak kelik lagi wasa kesik duk sini dang tu gugur dang tu lurus tak lepas tu dang tu lurus tu 40 hari kalau bunyi kecek pelak-pelak tu boleh beringat dah tu boleh beringat mak ayah tu aku nak kelik mah aku kalau bibah tu ya aku nak kelik mah aku dah wasa kesik duk sini mung bekas duk mah aku dah tapi wasa kesik wasa nak kelik mah lagi muh nung dah noh. Muh kubur noh alam barzakh noh. Kemudian dia dekat-dekat nak mati malakul maut saat ni tu. Ya sang budak dia, malakul maut dia budak dia ramai. Lepas tu bagi orang-orang nak mati tu, taubat dia tak terima 2-3 tempat. Yang pertama taubat seorang ni tu dia tak terima ketika matahari nak lik jatuh. Dah. Matahari nak lek jatuh tak sah taubat tu tak terima. Nak taubat lah ni. Nak minta ampun lah ni. Nak minta ampun dosa minta lah ni. Kalau nak pergi minta maaf tak apa pun lah ni. Minta lah ni. Jangan widai matahari nak lek jatuh. Yang kedua, matahari nak jatuh yang keduanya, jangan widai nyawa duk di batal lekung apa nyawa ikan. Tika ni bila ni?
Ani mana waya? Orang mukmin yang boleh tubik daripada dunia, roh dia melayang daripada tubuh badan, kemudian iman dia tak tertanggal. Iman dia tetap sampai di dalam diri dia. Maka orang mukmin ini apabila dia mati itu dia keluar pada dunia dengan keadaan dia beriman dan keadaan dia boleh kata la ilaha illallah. La ilaha illallah. Dia boleh kata la ilaha illallah. Ni orang selamat. Ni dikatakan satu hari raya bagi orang-orang beriman. Patu malakumat yang masuk oleh bapak masa cerita ni. Malakumat hasata budak dia pecik kok kaki ni. Dia pecik masuk ke ibu kaki. Budak dia pecik perak. Situ orang sakit pun gelepar. Oh panah weh. Kita jaga sakit. Oh kerana wasa panah ni, wasa tak sedap duduk ni. Jalan orang tu. Budak malakumat masuk ke tapak kaki, ke ibu kaki dia pecik roh. Perak, darah dia bersembuh. Sebab tu fuak batal tak akan nasi orang mati. Dia nampak darah di sini. Tapi kita orang biasa tak nampak. Budak malakumat pecik darah, pecik roh, pecik. Macam tuan tu tak sedap tu, panah weh, panah. Lepas tu mai sapal lutut. Malaikat Jibril mai royak kepada budak malakumat. Dahu mu tinggal dah. Tinggal. Ku tengok ni si Zik ni ataupun si Makyan nampak tarap dah. Geti tu. Geti ya bos ni. Pas kita jamah di kaki, kan masa sejuk ni tapak kaki ni weh. Roh tu baik dah daripada tapak kaki masuk lutut tu baik dah. Pas dos dah budak-budak malakumat mari pula pecik di lutut, pecik perak nampak gelepar lah. Sosra mata belalok naik ke langit kan. Tengok yang mati ya. Cuba tengok orang mati, mata tarik kau tu. Dia tak tarik kau ni dah. Lepas tu ilamat bagi orang nak mati, hidung dia belok. Cuba malam ni tengok hidung belok saya ada kubur dalam. Dalam kitab royak katanya orang nak mati, hidung dia belok. Ilamat dia nak mati tu. Lepas tu kalau orang jatuh kemaluan, dia kelok masuk. Boleh jamuh dah belah-belah ni dah. Kalau kelok tu boleh simpan tu royak demo siap belah-belah. Ni. Lepas tu orang nak mati saat ni tu orang panggil dia bau kata-kata. Bau mau. Kau bau banyak mana ni weh? Apa tu? Pecik mek di lutut mai sapa sekak pohon. Sekak pergi. Nampak taruk dia gelepar tih panah ke tarik naik ke langit. Dah. Lepas tu malaikat Jibril tak dak mu tinggal stah. Dia tinggal apa ya duk nampak tenis stah. Sejak biarlah pawa tu kau kaki. Duk mari pula ni oyahan orang nak mati. Lepas tu orang berimi yang tubik daripada dunia dengan keadaan dia mukminun. Dia beriman kepada Allah dan roh hidup batal lekau dia boleh kata la ilaha illallah. Ini satu hari raya bagi orang mukmin. Ini nama Yaumu'idin, hari perayaan bagi orang mukmin. Bukan sekadar di atas raya Aidul Fitri wa Aidul Adha. Raya ni raya atas dunia, raya Aidul Fitri, raya Aidul Adha, hak di atas dunia. Tapi selepas daripada nak mati, orang ni boleh mengucap la ilaha illallah. Ini dikatakan orang beriman, dia dapat pula satu perayaan dan satu kejayaan di sisi Allah Subhanahu wa taala. Bapa yang dirahmati Allah, hadirin hadirat, ya pecek mesapa telekau. Kau dok bawa taubat dah terima lagi. Nyawa duk tekak, nyawa duk perut, nyawa duk pinggir, nyawa duk lutut. Hak ni tak terima kita taubat dia. Tapi apa bila nyawa mai duk di batal lekong. Tengok sup di hidung ko, sup di mulut ko, sup di telinga. Nyawa habis tak lupa tu. Nadi saya kadang-kadang habis tangi. Orang ni tak boleh kecek banyak habis tangi. Kadang-kadang orang ni habis telinga. Kadang-kadang orang ni habis mulut, tu habis kecek. Kemudian nyawa duk di batal lekong ni, hak ni yang paling kita takut sekali. Kenapa? Kerana orang ni nak lepas kedak min qaidis syaitan, daripada tipu daya. Sebab tu orang mukmin yang dapat perayaan selain daripada raya Aidul Fitri wa Aidul Adha wal ismatu min qaidis syaitan. Dia dapat peleraan daripada tipu daya syaitan. Mana? Jika kita manakah nyawa duk batal lekong, syaitan mari buat orang kita kasih sekali. Kalau kita kasih ke mok, syaitan buat rupa mok kita ni.
Apa mak kita? Mak kita tak ada dah. Nyawa bobol pas dah. Nyawa ikan apa mak kita? Mak tolong tik mak. We tak ada ni. Mak tolong dalam mak. We tak ada letih ni. Nak nyawa bobol pas ni. Syaitan tu ya tipu daya. Ya buat rupa mak kita. Ya buat rupa mak kita kerana nak kita bertuhan dengan dia. Kata dia tu Tuhan kita nak cabutkan iman kita. Ni ibu bapa ni kita takut sekali sebab kita doa Allahumma ahyini bil iman wa amitni bil iman wahsyurni ma'al iman wa adkhilni jannata ma'al iman. Kan? Allahumma ahyini. Kalau seorang, hey Allah minta menghiduplah aku dengan iman. Wa amitni bil iman. Ya Allah minta mematilah aku dengan iman ya Allah. Wa adkhilnil jannata ma'al iman. Ya Allah minta memasukku di dalam syurga dengan iman. Wahsyurna ma'al iman. Minta membangkit aku di pada mahsyar ya Allah. Keadaan kita beriman dengan Allah Taala. Kat mana ibu bapa tekak-kak kita nak mati kita dapat hari raya tak? Ni kita raya tah dunia cakap-cakap tukar cuk tukar apa berdiri dah. Kai global si jompu si namtang si muan tak si mofok jatah dah piyah tahu pote piyah dah. Raya ni dah. Jubah tak tahu apa jubah. Jahat tak tahu apa peseng dah. Kocek naik kecek turun dah. Kadang-kadang buat list tulis ni macam-macam dah. Tah dunia raya. Tapi kita nak raya hakikat lagi sebelum daripada nyawa kita nak tubik, kita nak dapat perayaan kedak. Perayaan kita boleh tak ada? La ilaha illallah. Sunyawa. Kita nak ada raya ni. Kita nak kata Yaumul hari raya yang sebelum daripada napah kita nak tubik, kita boleh kata la ilaha illallah. Ni raya kita yang sebenar. Hak ni selamat dunia hingga sampai ke akhirat. Syaitan nak tipu kita, tipu buat rupa mak kita, rupa ayah kita. Kita tak percaya dengan apa syaitan tipu, maka kita boleh kata la ilaha illallah. Ini satu raya yang paling besar bagi kehidupan bagi orang-orang beriman kepada Allah. Ibu bapa, kita nak raya ni kita kena usah. Sebab tu orang mana duk tah dunia wahai kecek gapo dekat nak mati tu baik menggatu. Dah, ibu bapa. Sebab tu lah ni kita kena pisah. Pisah la ilaha illallah banyak. Lepas maya la ilaha illallah banyak. Lepas maya subhanallah. Lepas maya subhanallah walhamdulillah wala ilaha illallah wallahu akbar. Siapa dia duk tah dunia, dia biasalah mana? Dia adab biasa mana? Kalau dia adab dengan la ilaha illallah dalam hidupan, maka dekat nak mati dia tegur la ilaha illallah. Kalau di atas hidupan dia kebiasaan hidup, dia tegur kata subhanallah walhamdulillah, maka dekat nak mati bila kata subhanallah walhamdulillah. Ini mengikut keadaan adab dan kebiasaan manusia yang dia hidup sekarang. Sebab tu kita kena perubahan di dalam tahun baru kita, di dalam perayaan kita pada tahun 1444 Hijrah. Kita kena perubahan, bukan perubahan sekadar curaya, bukan perubahan sekadar kain kurban raya, bukan sekadar daripada piyah raya, bukan sekadar daripada kain subai raya. Bahkan kita perubahan iman kita kepada Allah. Kita nak mati boleh kata kata la ilaha illallah, nak dapat raya ketika mati kita. Ibu apa? Bukan raya hari ni, raya sekadar tukar kain kurban, raya tukar sekadar cuk, raya tukar sekadar selipar, kasut. Kita kena raya kata iman kita tu lagu mana? Raya iman kita tu nekak ke tak? Boleh ke tak? Boleh. Kalau dulu kita malah jemaah, lah ni rajin jemaah. Dulu daripada kita malah baca Quran, lepas puasa ni kita rajin baca Quran. Adakah kita perubahan ini? Ibu bapa dirahmati hadirin hadirat, di hari ni kita nak ubah belaka. Bukan nak ubah sekadar raya, cuk jangok, pakai jangok, lipat jangok, dah beg jangok, ataupun kasut jangok, kasubah. Tak. Ubah belaka. Iman kita, dia puasa kita baca Quran 3 juz sehari, 2 juz sehari. 3 juz, 2 juz sehari, tak apa sejuz sehari. Lepas raya ni pun nak hidup jugalah Quran ni. Lepas raya nak hidup jugalah amalan ni. Dah. Sebab itulah raya yang kedua lepas pada kita mati ialah raya kita boleh kata la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Raya yang tiga bagi orang beriman lepas pada mati. Bila? Al-yaumul ladzi yujawizu fihi sirat wa ya'manu min ahwalil qiyamah wa yakhlisu min baini aidil khusum waz-zabaniyah fa huwa yaum'ain. Ini satu hari raya juga bagi orang beriman. Raya mana? Hari raya orang
boleh lakoh titi sirak. Titi sirak ni ya kata setengah turun 500, naik pula 500. Kata setengah ya naik 500, turun 500, ya tak 500 tahun. Orang ni duk tah dunia, dia buat amal apa? Sebab tu kita kena jaga ni, kita kena tepung dengan mati belakang berapa. Sebab kita dah tengok orang mati hari-hari. Pak kita bila malaikat mau royak dah 40 hari nak mati, malakul maut dia sambut belah-belah kayu tu tengok kita nak mati bila. Lepas tu orang beriman dia dapat satu raya lagi ke apa? Yakni dia lakoh di atas titi sirat. Lepas tu teraman di atas titi sirat. Titi sirat orang tua kita buat banding kata rambut sorak belah 7. Rambut kita halus cekak lah kan ni. Rambut kita berapa saudara-saudari halus cekak. Lepas tu rambut tu belah 7. Tajam ke tak pisah duduk di atas gawah kawah bagi neraka jahanam. Neraka jahanam kawah besar. Api neraka duk nyala lulu. Lepas tu jabatan titi sirah ataupun retak lakar di atas neraka jahanam tu halus dia, nipis dia, tajam dia lebih daripada rambut belah 7 ataupun nipis pada pedal lagi. Lepas tu bagi orang-orang beriman, dia di atas dunia ya semaya tak tinggal. Di atas dunia ya buat kebajikan puasa. Di atas dunia ya sedekah tak tinggal. Seperti Nabi kata, iza mata benu Adam in qata'a amaluh illa min salasin sadaqatin jariyatin wa ilmin yuntafa'u bihi wa amalin wa waladin salih yad'u lahu. Kemudian orang beriman dia di atas dunia ya tak tinggal. Lepas tu dia boleh selamat di atas titi sirat tu. Tajam kalau jalan kaki biasa 500 tahun, turun 500 tahun, naik 500 tahun, jadi 1500 tahun jalan atas titi sirat saja. Tapi orang ni dapat teraman di atas titi sirat daripada hara-hara hari kiamat. Pasti dapat teraman daripada apa? Di hadapan orang panggil gugur lawan dia, Malik Zabani, orang duk jaga dengan kau dia lepas. Maka orang ni dapat satu raya, dikatakan raya bagi orang mukmin di akhirat. Dan raya yang keempat bagi orang mukmin, al-yaumul ladzi yadkhulu fihi al-jannah wa ya'manu minal jahim fa huwa yaumu 'id. Ni orang mukmin pula raya pula. Raya bukan qada atas dunia. Raya Idul Fitri satu raya, Idul Adha satu raya. Tapi raya yang di akhirat pertama sekali kita tak ada dosa tak kita. Kali akhirat mana tak malaikat tak tulis dosa satu raya. Lepas tu kita keluar pada dunia dengan iman dengan syahadah satu raya. Dan kita lakoh tati sirat satu raya. Dan raya satu lagi bagi orang beriman, perayaan yang suka serentak, yakni ia dapat masuk syurga Allah. Hak dia kata udkhuluha bisalamin aminin. Tuhan pada, Tuhan seru, Tuhan panggil puan-puan ahli syurga, udkhuluha, masuklah oleh kamu hai orang-orang beriman, di dalamnya, di dalam syurga, bisalamin aminin, dengan selamat dan sejahteraan. Masuklah syurga aku, dia kata, dengan keadaan Muslim. Ini satu perayaan, ini satu kesukaan, ini satu keserenakan bagi orang-orang beriman dengan Allah Ta'ala. Hari ini pakat senyum belaka, muka manis belaka, ketika Allah Ta'ala pada atas udkhuluha bisalamin aminin. Satu dia kata. Dan dia kata lagi dalam surah Yasin, salamun qawlan min rabbir rahim. Tuhan wisalah sendiri kepada orang-orang yang masuk syurga. Tuhan kata salamun qawlan min rabbir rahim. Salam sejahtera itu daripada Tuhan yang Rabbir Rahim, Tuhan yang amat pemurah dan amat pengasihani kepada orang-orang beriman. Maka orang beriman suka senyum manisnya masuk syurga Allah. Lepas raya hak dalam akhirat. Raya yang kelima yang Allah Ta'ala bagi pada orang beriman, iaitu yang kelimanya al-yaumul ladzi yanzuru fihi ila rabbih fa huwa yaumun, yakni hari yang melihatlah padanya pada hari. Dilihatkan pada hari ini ila rabbih, kepada Tuhannya. Orang dapat boleh tengok wajah Allah, orang boleh tengok zat Allah, orang boleh tengokkan masalah zat Allah
ni dikatakan satu raya yang paling hebat sekali. Noyata nikmat Allah Taala paling tinggi sekali, yang paling sedap sekali, yang paling mewah sekali, yakni nikmat yang kita boleh tengok Allah Taala. Maka di atas dunia kita 2 raya ataupun 3 raya, campur raya kita di akhirat 5 raya, bagi orang-orang beriman jadi 8 raya. Raya dunia lepas pada puasa kita raya, lepas pada bayar zakat terus kita raya, lepas pada tu kita raya gerbang, yakni 10 lembu 10 kambing. Ini satu raya di atas, dan campur raya ni jadi 3 hari, campur dengan raya akhirat. Pertamanya kita klik akhirat, kita tak ada dosa, satu raya. Yang kedua, kita boleh mengucap ketika kita nak mati la ilaha illallah, ini satu raya. 2 raya. Yang ketiga, kita lakuh titi sirat, kita dapat satu raya dengan sangkawa, dapat selamat seperti kilat yang menyambar. Yang keempat, kita masuk syurga dengan tidak ada hitung Allah Ta'ala pada kita masuk syurga. Ini kita kata yaumul aid, yaumul surur, wa yaumul farah. Dan yang kelima, hari kita bertemu dengan Allah. Ini dikatakan raya yang paling besar. Ibu bapa yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, maka hamba putus panjang kali dah.